Baiklah, setelah spend dalam 1 jam setengah menyelusuri, dan menyusuri macam surfing, menyelusuri sejarah Palestin, dan kita pun dah kenal, dah tahu kronologi daripada zaman batu lagi sampailah ke zaman selepas Nabi Muhammad. Sekarang apa yang perlu kita buat ialah kenal apakah itu benda yang kita cakap ni, apakah itu Baitul Maqdis dan Al-Aqsa. Dengan itu insya-Allah saya jemput lagi sekali lagi Ustaz untuk meneruskan slot kedua sesi kita pada petang ini dengan tajuk mengenali dan mencintai Al-Aqsa, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis. Jadi sebelum saya nak masuk kepada tajuk untuk yang mendedahkan di manakah bangunan Al-Aqsa yang sebenarnya, saya nak sambung sedikit je sejarah Baitul Maqdis sebelum kita masuk kepada Al-Aqsa. Kalau kita pergi ke kita merujuk kepada slide yang seterusnya, dan seterusnya dan lagi lagi seterusnya. Okey. Saya nak cerita dengan pantas berkaitan dengan bagaimana selepas penjajahan Islam yang dimulakan oleh Sayyidina Umar. Pada zaman tersebut, seperti saya sebut tadi, Palestin kembali sinonim dengan keamanan kerana inklusif vision yang dipraktikkan oleh Sayyidina Umar, dan ianya diteruskan oleh Umayyad, oleh Abbasiyah dan oleh kerajaan-kerajaan Islam, sama ada kerajaan Islam yang kecil dan juga yang besar selepas daripada Abbasiyah, sehinggalah ke zaman kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah adalah sebuah kerajaan yang cenderung kepada fahaman Syiah, fahaman Syiah. Pada waktu tersebut ada seorang khalifah yang bernama Khalifah Al-Hakim. Nama penuhnya Al-Hakim bi Amrillah. Nama masya-Allah macam nama Sultan Melayu je. Okay. Al-Hakim bi Amrillah. Pada waktu tersebutlah inclusive vision itu mula dicemari. Walaupun Al-Hakim bi Amrillah dikatakan ibunya adalah Kristian. Orang kata nampak macam orang kata Indonesia campur keluarga, ada Islam, ada Kristian. Tapi pada zaman Al-Hakim bi Amrillah lah beliau bertanggungjawab untuk membunuh ramai orang Kristian dan terutamanya orang Yahudi. Maknanya kata inclusive vision telah pun dicemari semasa zaman Al-Hakim bi Amrillah. Dan dikatakan bahawa gereja orang Kristian, termasuklah gereja Kiamat yang merupakan kiblat bagi agama Kristian, dibakar dan dirobohkan oleh beliau. Jadi itulah di antara reason yang digunakan pakai oleh orang Kristian di Rom Timur untuk menyerang kembali Baitul Maqdis, dan berlakulah peristiwa yang kita dah panggil sebagai peristiwa perang salib. Dia punya latar belakang ataupun gambaran sejarah perang salib tu, kalau semasa kalah tu tak adalah dalam cerita Kingdom of Heaven, tapi masa Islam nak menang boleh tengok rujuk Kingdom of Heaven, walaupun adalah beberapa fakta yang ditukar, contohnya karakter yang ditukar, tapi kita dapat sedikit gambaran macam mana Salahuddin Al-Ayyubi berjaya untuk menawan kembali bumi Al-Aqsa. Jadi Palestin jatuh ke tangan Kristian pada tahun 1099. Kalau tak silap saya, nanti kita kena refer balik. Saya buat sejarah ni subjek yang saham saya paling berundung lah sebenarnya, saya kalau SPM tu. Tapi macam mana master saya kena buat dalam bidang sejarah, tapi saya tukar sikit. Alright. Kemudian hampir separuh abad, pada tahun 1187, tak silap saya, ketika itulah Salahuddin Al-Ayyubi berjaya untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis. Salahuddin Al-Ayyubi pun bukanlah yang memulakan usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis tidak. Tapi dia dimulakan dengan seorang khalifah daripada dinasti Zengid. Dalam English textnya Zengid, Z-E-N-G-I-D, yang bernama Imaduddin Zenki. Imaduddin Zenki ni nama sebenarnya bukan Imaduddin. Imaduddin ni maksudnya tiang agama, tapi itu adalah gelaran yang diberikan oleh orang-orang Islam pada Imaduddin. Imaduddin Zenki dia hanya memulakan, disambung oleh anaknya yang bernama Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki pun namanya bukan
nama asalnya bukan Nuruddin Zinki. Nuruddin maksudnya cahaya agama. Dalam Islam ni nama-nama macam tu, kalau ikut pandangan sebagian ulama, kita tidak digalakkan lah memberikan nama yang seolah-olahnya hebat sangat kita ni. Agama tu hebat dengan sebab kita. Agama tu bercahaya dengan sebab kita. Agama tu baik, islah, solah juga sebab kita. Tidak digalakkan sangat. Tapi kalau just nama-nama glamour, tak ada masalah lah. Daripada panggil nama yang tak ada makna, Bob ke. Ada nama Bob, tak maaf ada makna Bob tu. Itu kot Bob. Okey. Kemudian Nurul Zinki, dia meneruskan lagi usaha yang dilakukan oleh ayahnya Imam Zinki. Tetapi buah daripada usaha tersebut hanya berjaya dipetik semasa zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau kita tengok sejarahnya, amat menariklah bagaimana kalau kita nak faham kepentingan kita memahami teori jihad dan juga teori tasawuf yang menjadi asas kepada jihad pada waktu tersebut, boleh buka cerita Salahuddin Al-Ayyubi dan juga cerita Nurul Zinki. Macam mana mereka ni walaupun sibuk berjihad, tetapi elemen tasawuf tidak ditinggalkan. Dan kena ingat juga bagaimana mereka ni sibuk sangat berjihad, sampai haji pun tak sempat nak buat. Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah buat haji kerana terlalu sibuk untuk membebaskan tanah yang dimiliki oleh umat Islam. Benda ni justifiable from Islamic perspective. Okey. Sehinggalah ke tahun 1918 atau 1917, yang mana ketika itu British berjaya untuk menjajah kembali Baitul Maqdis di bawah pemerintahan General Allenby. Jadi sebelum kejatuhan Palestin ke tangan British tu, adalah lagi beberapa kronologi. Di antaranya penubuhan Freemason, penubuhan Zionism pada tahun 1897, di mana Zionism ditubuhkan. Persidangan pertamanya dibuat di Switzerland, di Basel. Di Basel, di Switzerland. Kemudian berlakulah beberapa peristiwa bagaimana Theodor Herzl, yang merupakan pengasas pada gerakan Zionism itu, yang cuba untuk menghasut dan menguji kesabaran Sultan Abdul Hamid, yang merupakan pemerintah kerajaan Islam Osmaniyah pada waktu tersebut. Dia cuba merasuah Sultan Abdul Hamid dengan pelbagai rasuah. Rasuah duit, rasuah tanah. Syaratnya supaya bila mana dapat duit tu, kena benar kat orang Yahudi yang dihina di negara yang lain, termasuk di negara barat, untuk masuk ke dalam bumi Baitul Maqdis. Tapi Sultan Abdul Hamid bertegas tak nak. Sultan Abdul Hamid ni walaupun ada teks yang menyatakan dia kaki perempuan, kaki judi, tapi ada banyak lagi benda baik yang dilakukan sembahang buat Islam. Antaranya berjaya mempertahankan Baitul Maqdis daripada jatuh cepat. Dia jatuh juga, tapi jatuh lambat lah. Kalau Sultan Abdul Hamid tak tegas, dia jatuh dengan lebih cepat lagi kepada tangan musuh. Dan Zionism pun macam yang kita tahu sejarah Zionism ni, dia banyak menguasai dunia dengan cara proksi. Dia menghasut British, bahkan tentera yang bersama-sama dengan General Allenby itu banyaknya adalah orang Yahudi. Seterusnya, ini adalah Chaim Weizmann. Chaim Weizmann ni adalah pengganti kepada Theodor Herzl. Nanti tak selesai adalah satu gambar Theodor Herzl ni. Yang mana kita tengok di antara visi Zionism ni adalah untuk menjadikan Palestin itu a country without a people. People di sini merujuk kepada orang Arab Palestin. Dia nak pastikan bahawa orang Arab Palestin itu dihalau keluar dan dijadikan bumi Palestin itu sebagai milik mutlak orang Yahudi saja. Mana kata dia mengamalkan dasar eksklusif. Okay, seterusnya, ini saya nak quote beberapa kata-kata pemimpin dia saja. Ini Theodor Herzl yang merupakan pengasas kepada gerakan Zionism. Boleh tengok apa yang dikatakan. We have an important task before us. Yang mana dia nak memastikan bahawa semua rangkaian antarabangsa memastikan bahawa Palestin akan menjadi hak milik mutlak dan menjadi tanah tempat orang Yahudi berlindung. Okay. Seterusnya, Ben Gurion pula adalah merupakan di antara pengasas pada gerakan Zionism juga. Tengok apa yang dikatakan, bahawa kesimpulannya semua daripada mereka ni berhasrat untuk mengusir keluar orang-orang Arab Palestin daripada tanah milik mereka sendiri. Tengok muka pun jahatnya. Okay, seterusnya, ini pula adalah Menahem Bushekin, yang merupakan di antara chairman of Jewish National Fund, yang merupakan di antara badan ataupun dana yang bertanggungjawab untuk membawa masuk orang-orang Yahudi daripada negara Eropah masuk ke dalam Palestin.
Tengok di sana, if there are other inhabitants there, they must be transferred to some other place. Nampak? Betapa bongkaknya Usushiki berkata merujuk kepada penduduk asal Palestin. Okey. Okey, seterusnya ini adalah gambar Jenderal Allenby masuk ke dalam bumi Pekan Lama Jerusalem. Ni pagar dia masuk dalam pagar tu. Dia menjatuhkan kerajaan Uthmaniyah lah yang menguasai dan memerintah Al-Aqsa tersebut. Itu pun dengan kerjasama dengan orang Arab. Banyaklah peristiwanya, peranan Lawrence of Arabia tu kena tahulah sejarah sikit. Tapi apa yang pasti di antara jarum yang berjaya dimain oleh orang Yahudi ialah menanamkan sifat perkauman di kalangan orang Arab dengan menyatakan bahawa orang Arab perlu diperintah oleh orang Arab. Uthmaniyah bukan orang Arab. Uthmaniyah orang Ajam, orang Turki. Okey, jadi bagi mereka Palestin adalah hak milik orang Arab, jadi perlu dikuasai oleh orang Arab. Lalu apa yang dibuat oleh pemerintah Arab, termasuklah Raja Hussein, ialah dia bekerjasama lah dengan orang Yahudi dan akhirnya Jordan pun jadilah negara Jordan sekarang yang kecil saja dan memusuhi orang-orang Palestin. Dia tengoklah sekarang ni yang menjadi jiran kepada Palestin adalah Mesir dan juga Jordan. Dan of course lah Lebanon di bahagian selatan tadi bahagian utara tapi jauh sangat. Tapi mengapa Mesir dan juga Jordan tak bagi apa-apa sumbangan, tak bagi apa-apa perbekalan kepada rakan akidah mereka di dalam negara Palestin? Mesir sebagai contohnya, walaupun ialah kita tengok ramai orang-orang Gaza yang masuk dalam sempadan Palestin, tapi kita tertanya, kenapa perlu orang tempatan Gaza mengambil bekalan minyak, mengambil bekalan bahan tenaga daripada negara Israel, sedangkan Mesir kat sebelah je. Sempadan, direct sempadan, bukannya sempadan yang perlu masuk negara lain, tak, direct sempadan. Sepatutnya kalau mengharapkan bekalan daripada Mesir, tak jadi masalah seperti mana sekarang. Tapi seperti mana kita ketahui, Mesir memang terikat dengan pelbagai perjanjian lah, termasuk dengan Amerika Syarikat. Katakan Amerika Syarikat bagi duit sebanyak 2 bilion kepada Mesir setiap tahun. Kemudian adalah lagi perjanjian kawalan sempadan dengan Israel, pasal mereka berkongsi sempadan pada tahun 2005 perjanjian itu dibuat. Jadi memang mereka tak boleh nak menolong sangat. Ini adalah kesan kalau kita ni berpegang kepada dasar qaumiyah, dasar kebangsaan. Okey, Allenby masuk ke dalam Kota Lama Jerusalem. Dia arahkan supaya tidak naik kenderaan. Nampak macam seorang pilgrims. Nampak pilgrims kalau kita translatekan macam seorang yang sedang buat haji kan. Faham-fahamlah pilgrims itu maksudnya apa. Macam seorang yang sedang membuat haji bagi perspektif agama Kristian lah. Panjanglah translation. Seperti mana seorang pilgrims. Maka kata Ratu mengarahkan dia masuk ke dalam Pekan Lama Jerusalem dalam keadaan yang tawaduk. Tawaduk. Jangan naik kereta kebal, okey? Jangan naik kereta perisai dan seumpamanya. Jalan kaki je. Itu Allenby. Dan kalau tengok gambar yang selepasnya, ini adalah gambar tentera-tentera Yahudi yang menolong Allenby dalam peperangan untuk melepaskan pemerintahan Uthmaniyah di dalam Baitul Maqdis. Tengok dia punya tok siap masjid, tok siap kuil pun ada. Jadi memang bersungguh-sungguhlah orang Yahudi untuk memerintah Baitul Maqdis dan menggunakan British lah untuk merealisasikan hasrat mereka. Seterusnya, ini pula adalah teks ketika daripada Perjanjian Balfour. Yang mana Perjanjian Balfour inilah merupakan asas kepada perpecahan dan juga konflik berlaku di Palestin sekarang. Dia punya key word dia satu, national home. Nak menjadikan Palestin itu sebagai national home for the Jewish people. Sedangkan kita tadi dah tengok kronologi sejarah macam mana satu persatu. Kan? Kita tengok berapa tahun sangat sebenarnya Yahudi duduk di dalam Baitul Maqdis itu. Kalau dia nak menjadikan aku orang asal Baitul Maqdis, itu bukan justification. Mereka tak ada sebab, tak ada hujah untuk justify sedemikian rupa. Tapi masalahnya dengan ada deklarasi Balfour inilah menyebabkan masalah sekarang ni berlaku. Okay. Seterusnya, ketika itulah berlakunya banyak perpindahan orang-orang Yahudi yang tinggal di Eropah Timur dan juga tinggal di Amerika Syarikat sendiri masuk ke dalam bumi Baitul Maqdis. Orang Yahudi ni sebenarnya dia tak banyak sangat, tak ramai sangat kat dunia ni. Pada waktu tersebut dikatakan lebih kurang 13 juta je seluruh dunia. Berarti sikit lah. Kalau kita tengok dia punya fertility rate, saya ada buat kajian masa saya buat masa tu, kajian dari sudut demografik. Orang Yahudi ni, kalau nak compare dia punya fertility rate dia dengan orang Melayu, kalah lah. Kita anak
Ramai kan, macam tu lah. Ada sebab kenapa nak ramai, kerana rate kesuburan yang tinggi. Okey. Berbeza dengan orang Israel ni. Orang Israel dia tak berapa nak subuh sangat. Tak berapa nak subuh sangat. Dan sama juga dengan orang Mesir. Orang Arab Mesir ni saya perasan anak-anaknya seorang dua je kebiasaannya. Bila saya baca sejarah, rupa-rupanya pada tahun 50-an 60-an, orang Arab Mesir ni banyak makan telur yang dibawa masuk daripada negara Israel. Yang mana telur tu dikatakan disuntik dengan bahan yang boleh menjejaskan kesuburan manusia. Okay. Lalu memang kesannya ada sampai sekarang. Orang Arab Mesir memang anak seorang dua je. Berbeza dengan orang Arab Palestin yang anaknya ramai dan seumpamanya. Tahu tak apa dia syarikat yang menguasai produk telur kat UK ni? Perasan tak? Telur kat Asda ke, kat Tesco ke, kat Sainsbury ke, satu syarikat je keluar kan? Syarikat Lion. Syarikat Lion. Lion tu syarikat Yahudi je. Tapi setakat saya makan telur daripada Lion tu, insya-Allah okey lagi lah. Terusnya. Okey, semasa pemerintahan British, zaman tersebut dikenali sebagai British Mandate, kita boleh tengok bagaimana kawasan penginapan orang Yahudi. Oren ni adalah merujuk kepada kampung orang Yahudi. Sikit je. Sikit. Tetapi selepas daripada UN Partition Plan pada tahun 1947, dia jadi macam ni pecahan. Dia jadi semakin ramai. Pasal apa? Orang Arab yang banyak duduk ni, kawasan ni banyaknya padang pasir. Ini banyak kawasan yang lebih subur lah. Banyak kampung-kampung orang Arab Palestin telah pun dihapuskan. Orang Arab Palestin yang mereka kerja petani, dirampas tanah mereka, pokok-pokok mereka dipotong dan mereka dihalau begitu saja, orang Palestin. Lalu banyak orang Arab yang pindah ke Jordan, buat kem pelarian kat sini. Itu yang menyebabkan orang Arab Palestin sekarang jadi orang Jordan menganggap orang Palestin ni macam minta maaf sebutlah, macam orang Malaysia pandang orang pendatang haram, parti dekat Malaysia sama dengan Bangla, orang Indon. Itu sebenarnya pandangan. Minta maaf kalau ada orang Indonesia ni. Saya tak merujuk orang Indonesia in general tak, tapi merujuk oleh parti lah. Pendatang asing tanpa izin. Okey. Itu memang pandangan orang Jordan. Jadi dia pandang lekeh sebenarnya. Pasal itulah tanah yang dibagikan sekian penginapan pun kecil-kecil dan naif. Sama juga dengan sepadan Syria ni. Okey. So ini realiti yang berlaku. Jadi sebenarnya walaupun kita tengok ini adalah peta rasmi yang dikeluarkan berdasarkan statistik ataupun sensus. Sensus yang apa dalam bahasa Melayu? Bancian. Bancian yang dilakukan oleh British pada waktu tersebut. Tapi sebenarnya fakta ni tidaklah tepat sangat. Tidak tepat sangat. Pasal apa? Di antara perangai buruk orang Yahudi ni ialah dia buat persempadanan semula. Nampak? Ini tak ada kaitan dengan Malaysia lah ni. Ada kaitan sikit je lah. Persempadanan semula. Ini sebenarnya kawasan Parlimen orang Arab ni. Kawasan Parlimen orang Arab semua ni. Tapi bila mana dia buat statistik, dia buat bancian, macam-macam benda yang dipalsukan. Nampak? Adalah penduduk hantu, adalah yang masuk dalam proses, sepatutnya kena ada dokumen tertentu, tapi dia bagi masuk lepas macam tu je. Dan inilah hasilnya. Dia keluarkan peta. Tengok orang Israel dah ramai dah. Ni kerja dia. Orang Israel menguasai kawasan yang luas di dalam negara tersebut, orang Yahudi. Selain daripada dia buat persempadanan semula, mereka juga banyak buat penipuan dari sudut statistik. Mengata data penduduk, bukan data pemilih, data penduduk tu dipalsukan banyak. Ini kerja orang Yahudi. Kerana apa dan dia buat macam tu? Kerana next slide. Tujuannya adalah untuk membina satu kawasan yang dinamakan sebagai Greater Israel. Dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai Israel Raya. Gagasan Israel Raya. Yang mana gagasan Israel Raya tu termasuklah kawasan daripada semenanjung Sinai sikit Mesir, sampailah ke termasuk Lebanon dan juga atas Syria. Ya, termasuk di sedikit kesimpulan daripada sungai Tigris ke sungai Nil. Itu kesimpulannya. Ini kawasan yang mereka hasrat untuk takluki. Dekat je dengan sempadan Madinah dan Mekah kat kawasan ini. Ini adalah gagasan Israel Raya. Okey, next slide please. Macam mana Yahudi menguasai umat Islam?
macam saya dah sebut sikit banyak tadi, kita kena pergi dengan laju, tak dapat pergi detail. Tadi memecah belahkan umat Islam, memecah belahkan di antara orang Arab dan juga orang Turki, penguasaan politik melalui proksi, menghapuskan fahaman dan anutan agama. Mereka menguasai ekonomi, sistem riba dan seumpamanya, menyebabkan ramai umat Islam yang tertindas kerana orang Islam miskin, tak mampu nak bayar cukai tanah yang tinggi. Akhirnya mereka terpaksa jual tanah. Ini banyak berlaku lah pada tahun tahun 20-an, tahun 30-an. Banyak orang Arab Palestin terpaksa menjual tanah kerana Ahlong minta duit kat mereka, Ahlong pada orang Yahudi, dan juga cukai tanah yang tinggi, tak mampu nak bayar, terpaksa jual tanah tu kepada orang Yahudi. Termasuk juga semasa zaman Yasir Arafat, Yasir Arafat, ramai di antara orang Arab Palestin yang khianat. Dah arwah dah, minta maaf. Ramai di antara mereka ni yang khianat, yang banyak jual tanah lah kepada orang Yahudi. Dan mereka juga banyak menguasai dunia dengan cara mencipta ideologi seperti ideologi liberal dan semua. Banyak benda yang boleh kita detailkan daripada perkara ini. Okey, seterusnya Yahudi ni seperti mana yang bekas Perdana Menteri kita sebut. Ini satu kenyataan yang memang amat saya sokong, iaitu mereka menguasai dunia dengan menggunakan proksi. Itulah yang berlaku pada zaman sekarang ni. Dan sama juga seperti mana yang kita dah lihat sejarah tadi, kan, macam mana mereka menggunakan kerajaan Parsi dan seumpamanya untuk menguasai dunia. So dalam surah Isra sendiri banyak diceritakan macam mana Yahudi ni menggunakan proksi. Kemudian Yahudi, kalau ikut ayat yang saudara Fida baca tadi, Yahudi ni dia akan hancur sebanyak 2 kali. Ini ramalan. Ini merupakan wahyu Allah yang berbentuk ramalan. Kerosakan sebanyak 2 kali. Jatuh sidun nafil ardi marratain. Okey, jatuh sidun nafil ardi marratain. Bila rujuk surah Isra, saya tak pasti ayat keempat ke ayat berapa. Tolong simak Fida sekali. Kataan jatuh sidun nafil ardi marratain. Rasanya kat bawah-bawah page pertama. Okey. Macam mana pun ulama menyatakan bahawa kerosakan pertama sekali yang berhadapan dengan orang Yahudi ni adalah kerosakan semasa Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar membunuh dan menghancurkan kerajaan apa pada tersebut? Kerajaan Rom. Dan juga yang keduanya, kalau mengikut jumhur ulama, tak berlaku lagi. Maka tak berlaku lagi kerosakan kali kedua tu. Sekiranya berlaku kerosakan kali kedua, iaitu kerosakan kepada orang Israel untuk kali kedua pada skala yang besar, pada waktu tersebutlah merupakan tanda akhir zaman. Itu kita kena ingat dan kena berhati-hati. Okey, seterusnya kita nak masuk pada slide yang kedua, topik yang kedua, iaitu berkaitan dengan mengenali dan mencintai Al-Aqsa. Okey, setakat ni ada nak tanya apa-apa? Okey, tadi saya sebut ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Ketika mana Nabi Ibrahim meletakkan asas kepada binaan. Tadi saya kata binaan tu merujuk kepada Masjidil Aqsa. Tapi sebenarnya binaan yang dirujuk daripada surah Al-Baqarah tu sebenarnya dia merujuk kepada Kaabah. Kenapa saya kata Kaabah ni ada kaitan dengan Al-Aqsa? Kerana kalau mengikut hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Abu Daud, dikatakan bahawa pembina Al-Aqsa dan Kaabah adalah orang yang sama. Pembina Kaabah dan Al-Aqsa adalah orang yang sama, dan jarak pembinaan di antara kedua masjid tersebut adalah selama 40 tahun. Dan dalam slide kedua ni, saya akan tunjukkan berpuluh-puluh keping gambar yang akan membuktikan kepada kita betapa hebatnya Nabi Adam membina Kaabah dan juga Al-Aqsa dalam jarak perbezaannya 40 tahun, yang mana kedua bangunan ni banyak persamaan. Banyak persamaan. Okey. Slide seterusnya. Ini saya nak skip lah. Kita dah tahu apakah dia keistimewaan Al-Aqsa. Seterusnya. Ini nak skip juga. Ingat balik yang gambar tadi. Biasanya kita katakan Al-Aqsa itu sebagai, dululah masa zaman kita tadika. Zaman tadika kita selalu tengok gambar ni, kita kata oh inilah Masjid Al-Aqsa. Kena mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Lepas tu bila datang UK pula, waktulah UK ni banyak broadband, dapatlah banyak macam-macam email, macam-macam homepage kata ini sebenarnya bukan Al-Aqsa, tapi ini adalah propaganda Yahudi untuk mengalih fokus umat Islam daripada mempertahankan Al-Aqsa sebenarnya. Lalu kita pun kata Al-Aqsa sebenarnya adalah bangunan ini. Mana satu yang betul? Saya yang betul. Nanti saya tunjukkan. Okey.
Seterusnya. Okey, apakah objektif slot yang kedua ni? Yang pertamanya adalah untuk kita nak tahu apakah ada sempadan dalam bangunan Al-Aqsa yang sebenarnya. Yang mana kajian ini, kalau pergi ke slide yang seterusnya, kajian ini adalah kajian yang dilakukan oleh kawan saya lah. Semasa saya buat masa tu, ada seorang Arab Palestin, namanya Dr. Haitham Arutrut. Boleh pergi slide seterusnya tak? Yang mana beliau telah pun membuat kajian. Beliau adalah orang tempatan Palestin, merupakan pensyarah architecture di Universiti An-Najah di Palestin. Yang mana beliau lah yang mendapat dapatan daripada kajian PhD-nya berkenaan dengan di manakah bangunan Al-Aqsa yang sebenarnya. Next slide please. Okey. Kita tengok gambar lagi. Ini gambar Dome of the Rock, Kubatus Sakhra, ataupun kubah batu lah. Dia punya maksud literalnya. Dan ini pula adalah bangunan yang kita kata ini adalah Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya. Sedangkan orang tempatan, orang Arab Palestin, dia panggil bangunan ini sebagai Masjid Qibli. Kenapa dinamakan Masjid Qibli nanti kita akan tengok. Okey. Sebelum kita nak mengetahui di manakah bangunan Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya, maka tak nak kita kena faham terlebih dahulu apakah dia konsep masjid dalam syariat Islam. Apakah dia konsep masjid dalam syariat Islam? Masjid dalam Islam, tak nak dia kena ada 4 elemen. Kena ada 4 elemen. Yang pertamanya, masjid itu adalah satu tempat yang mana lokasinya kena ditentukan. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi ketika mana Nabi Muhammad menentukan di manakah lokasi masjid Nabi. Nabi Muhammad sebut kat mana lokasinya, di sini, dan lebih daripada itu, lokasi itu ditentukan sepadannya. Maka tidak ditentukan mana sepadan masjid. Maka kata siapa yang sembahyang kat sempadan itu, dia dianggap sebagai bersembahyang dalam masjid. Siapa yang berada di luar, dia dianggap sembahyang di luar masjid. Apa perkara penting yang perlu kita ketahui selama mana kita mengetahui rukun masjid ni? Perlu ada lokasi dan sepadan ialah lokasi dan sepadan, dia tidak membawa maksud perlu berada di dalam bangunan. Nampak? Masjid Nabi semasa zaman awal pembinaannya tak ada bangunan pun. Yang ditentukan ialah lokasi dan sempadannya saja. Jadi ini memungkinkan kita memahami bahawa masjid itu, kalau pemerintah Islam tentukan padang bola sekarang ni tak jadi padang bola, jadi masjid. Jadi semua sempadan padang bola itu adalah masjid. Siapa yang sembahyang dalam padang dapat pahala sembahyang dalam masjid. Siapa yang sembahyang di tepi hengkang, contohnya kalau kosong lah padang tu, Nabi saja sembahyang kat tepi padang tu, dia tak dapat pahala sembahyang dalam masjid. Itu kita kena faham, as long as ada sempadan dan ada lokasi dan tidak membawa maksud perlu ada bangunan ataupun perlu berada di dalam bangunan. Kemudian masjid of course kena ada tunjuk arah kiblat dan kena ada aktiviti. Kalau aktiviti ni pula bukannya aktiviti bersifat ritual saja, tapi dia perlu membabitkan semua aktiviti, termasuklah aktiviti berkaitan dengan ekonomi Islam, berkaitan dengan pentadbiran Islam. Masa zaman Nabi Muhammad, Masjid Nabi itulah seolah-olah menjadi House of Commons, menjadi rumah umum atau menjadi parlimen lah, menjadi dewan rakyat. Menjadi dewan rakyat di dalam pemerintahan negara Madinah. Okey, ini 4 rukun masjid yang kita kena ketahui. Jadi dengan sebab itulah kita, apabila kita bayangkan balik gambar Masjid Al-Aqsa tadi, nampak macam-macam hipotesis yang boleh kita buat sekarang. Adakah Al-Aqsa ni perlu ada dalam satu bangunan, ataupun mana-mana semua benda yang berada dalam pagar Al-Aqsa itu adalah Masjid Al-Aqsa. Kita akan lihat nanti seterusnya. Okey, ini adalah gambar yang diambil daripada pintu masuk Masjid Qibli. Dia punya kubahnya boleh lihat warna perak ke biru-biruan, ataupun biru ke perak-perakan, boleh pilih lah. Okey, dan kita tengok sini banyak kawasan lapang. Jadi ini pun menimbulkan satu persoalan. Selama kita tahu rukun masjid, adakah kawasan lapang ini dianggap sebagai masjid atau tidak? Okey, faham kan? Ini termasuklah dia punya air pancuk di sini, Fadurah dalam bahasa Arab ni. Ni pokok-pokok lama. Ni semua berada di dalam kawasan pagar 4 segi. Bukannya pagar Old City of Jerusalem, tidak. Tapi pagar yang bentuknya betul-betul 4 segi. Seterusnya, kalau kita lihat di sekeliling Al-Aqsa, termasuk di sekeliling Dome of the Rock, kita akan dapati bahawa ada satu pagar, yang mana pagar ni lah yang merupakan fokus utama untuk kita mengetahui manakah satu bangunan Al-Aqsa yang sebenarnya. Next slide please.
Okey, seterusnya. Okey, seperti mana yang Dr. Haitham Ar-Rutrud buat kajian, beliau terlebih dahulu telah melontarkan beberapa persoalan yang perlu dijawab. Yang pertamanya, adakah mengapakah pagar Al-Aqsa ni mempunyai sempadan yang tidak sama panjang? Kalau kita tengok pagar Al-Aqsa, okey, ini pagar dia panjangnya tidaklah sama. Maksudnya dia bukan segi empat sama yang sudutnya 90 degree. Faham tak? Dia bukan 90 degree sudutnya. Tapi setiap sudutnya adalah mempunyai sudut yang berbeza. Okey. Lalu timbul persoalan dia, adakah bentuk ni memang direka sedemikian rupa oleh Nabi Adam? Maklumlah Nabi Adam dulu tak ada GPS kan, tak ada pembaris. Lalu adakah koinsiden buat macam tu? Adakah mereka cipta bangunan tidak tahu mengukur dengan tepat sudut dan panjang sempadan Al-Aqsa sehingga menyebabkannya berbentuk sedemikian rupa? Adakah sempadan Al-Aqsa pada zaman sekarang ni sama dengan sempadan Al-Aqsa yang dilewati oleh Nabi Muhammad? Dan apakah sejarah Al-Aqsa? Ini semua kita akan cuba jawab satu-satu. Okey, kalau kita tengok, ini orang kata keratan rentas. Ini bahasa geografi dulu kan, gambar berbekala tu, betul tak? Ataupun kontur. Kontur apa tak ada istilah dia. Kita tahu bahawa Masjid Al-Aqsa ni dia terletak dekat kawasan yang berbukit bukau. Dan Dome of the Rock sini dia terletak betul-betul kat tapak ni yang merupakan puncak yang paling tinggi. Puncak paling tinggi. Adapun kawasan di sebelah ni kita panggil sebagai Mount of Olive ataupun Bukit Zaitun. Bukit Zaitun. Okey, seterusnya. Seterusnya. Sikit. Okey, oleh kerana saya dah sebut tadi bahawa Kaabah dan juga Al-Aqsa pembinanya adalah orang yang sama. Ada yang sebut Nabi Ibrahim, ada yang sebut Nabi Sulaiman. Tapi apa yang pasti dalam hadis yang sahih disebut bahawa Nabi Adam lah yang mula-mula membina Al-Aqsa dan juga Kaabah. Dan jarak pembinaan di antara kedua-duanya adalah selama 40 tahun. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman hanya renovate saja. Jadi kalau kita nak tahu di manakah bangunan Al-Aqsa sebenarnya, kita kena refer balik kepada bangunan yang memang dah confirm bangunan itu memang betul, iaitu Kaabah. Nabi Ibrahim dia tak buat Masjid Haram ni, tapi dia buat Kaabah saja. Kaabah saja yang digelar sebagai the house of worship ataupun rumah ibadat lah pada waktu tersebut. Okey, ini adalah bentuk Kaabah. Bila mana kita tengok Kaabah ni, saya yakin keseluruhan daripada kita semua akan faham yang Kaabah itu adalah bangunan hitam ni saja kan, yang diselubungi dengan kain kiswah hitam ni. Okey. Betul tak? Okey. Tapi sebenarnya kalau ikut syariat Islam, Kaabah tu dia meliputi kawasan sehinggalah ke kawasan yang dinamakan sebagai Hijr Ismail. Kerana apa dalam sepotong hadis sahih ada disebut bahawa siapa yang bersemayam dalam Hijr Ismail seolah-olah bersemayam dalam Kaabah. Dan memang kalau kita tengok kitab-kitab lama pun, nanti kita tengok beberapa orang pengarang nanti, dia describe panjang Kaabah tu bukannya seperti mana bentuk ini, tapi dia extended sampai ke sini dan berbentuk persegi. Bukannya berbentuk persegi kemudian ada C pula sini, tak ada. Tapi dia berbentuk persegi pada pembinaan semula pada zaman Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Seterusnya, ini adalah pengimejan semula lah yang dibuat oleh Al-Azraqi. Dalam sejarah umat Islam, ada dua ulama yang cukup pakar dalam geografi dan juga architecture, iaitu Al-Azraqi dan juga Al-Maqdisi. Dua ulama ni, Al-Azraqi dan seorang lagi Al-Maqdisi, pakar dalam geografi dan juga seni bina dalam Islam. Yang mana kalau mengikut report Al-Azraqi, dia menyatakan bahawa inilah dibentuk Kaabah yang direnovate kembali oleh Nabi Ibrahim pada tahun pada kurun ke-18 sebelum pada kurun ke-18 sebelum Masihi ke? Lebih macam itulah. Maksudnya kata pada zaman pembinaan kembali Kaabah, inilah bentuk yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya kata dia bukannya macam segi empat tepat sangat, tapi dia panjang. Okey, seterusnya kalau kita tengok gambar seterusnya, ini gambar lain lah yang merujuk kepada laporan Al-Azraqi tadi dalam kitabnya. Mak kata tengok dia panjang sampai ke belakang saja, meliputi Hijr Ismail. Seterusnya. Okey, sekarang kita nak compare pula. Ini adalah Kaabah berdasarkan laporan Al-Azraqi. Dan ini pula adalah runtuhan pagar Al-Aqsa. Ada 4 sudut sana. Yang mana dalam slide pertama tadi saya sebut bahawa semasa pemerintahan Parsi dan pendapat kedua kata semasa pemerintahan Rom Timur, dikatakan bahawa mereka bertindak untuk merobohkan keseluruhan Masjidil Aqsa, yang tinggal hanyalah
penjuru-penjurunya saja. Jadi nampak tak sekarang seolah-olah macam ada persamaan? Nampak tak macam ada persamaan? Persamaannya 4 segi ya, semua yang sama lah, 4 segi. Kalau kita tengok dalam slide seterusnya, sebenarnya kalau kita perhatikan, subhanallah, hebatnya ilham yang Allah berikan kepada Nabi Adam dalam nak membina kedua-dua bangunan ni. Kalaulah imej Kaabah itu dibesarkan, kita akan dapati bahawa Enclave Al-Aqsa ni dia sejajar dengan Kaabah. Sudutnya adalah sama. Nampak? Kalau tekan sini, tak jadi. Reverse balik. Teruskan balik. Mana kata kalau kita bawa line biru ni pergi ke sana, dia akan jadi bertindak. Itu kalau Kaabah tu imej dibesarkan lah. Apa yang pentingnya kita boleh faham di sini bahawa Al-Aqsa ni pagarnya adalah sama seperti mana design Kaabah. Dan dalam masa yang sama kita juga boleh memahami bahawa apa sahaja bangunan, pokok ke, tanah ke, pasir ke dan seumpamanya yang berada di dalam pagar ini, itu adalah Masjid Al-Aqsa. Membawa maksud Dome of the Rock yang terletak kat tengah-tengah ni pun adalah sebahagian daripada Al-Aqsa. Masjid Qibli itu pun adalah sebahagian daripada Al-Aqsa. Pokok, bukit dan macam-macam masjid kat bangunan kat pagar Al-Aqsa ni, itu semua adalah Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Kerana sempadannya adalah ini. Maka kita design yang Allah ilhamkan kepada Nabi Adam untuk buat bangunan, dia sama saja, Kaabah dan juga Al-Aqsa. Cuma apabila kita perhatikan, dia macam ada terlebih sikit di pagar bahagian utara ni, nampak terlebih ni, yang tak termasuk dalam petak biru ni. Lebih ni sebenarnya adalah bangunan yang dibina semasa pemerintahan Umayyah. Bangunan tambahan, dia bukan bangunan asal. Nanti kita akan lihat kenapa dikatakan bangunan itu adalah merupakan bangunan tambahan. Siapa yang buat pagar tu? Yang buat pagar tu adalah Nabi Adam. Mana ada zaman Nabi Adam? Yes, Nabi Adam. Tetapi of course kita ketahui juga bahawa kawasan Palestin ini dia termasuk dalam kawasan gempa bumi. So banyak kali Kaabah dan banyak kali Al-Aqsa tu roboh dengan sebab gempa bumi. Sama juga seperti mana Kaabah roboh dengan sebab banjir. Banyak kali Kaabah tu roboh dengan sebab banjir. Okay, tapi yang pentingnya asasnya dibuat oleh Nabi Adam, kemudian direnovate lah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi yang selepas daripadanya. Okay. Seterusnya, ini kesimpulan yang boleh kita faham sekarang. Pertamanya, semua sudut Al-Aqsa adalah sama dengan sudut Kaabah. Justru semua panjang Al-Aqsa adalah sejajar. Bukannya sama, tapi sejajar. Berarti kalau Kaabah tu dibesarkan, dia sejajar dengan panjang Kaabah. Kesimpulannya terdapat persamaan yang agak ketara di antara Al-Aqsa dan juga Kaabah. Dan kita juga boleh memahami bahawa mana satu bangunan Al-Aqsa sebenarnya. Al-Aqsa sebenarnya adalah semua bangunan, semua objek, semua kawasan yang termasuk dalam pagar tersebut. Kerana dia sama desainnya dengan Kaabah. Seterusnya. Okey. Ini kalau ditindihkan lah, Kaabah dan juga Al-Aqsa. Kita akan bagi semuanya sama. Semuanya sejajar. Kecuali bahagian utara ni saja. Jadi apabila Dr. Haitham Ar-Rutrud buat kajian, dia mendapati bahawa inilah dia bangunan tambahan tersebut yang bukan merupakan asas kepada Al-Aqsa. Kerana apa? Kerana sebelum ni. Okey, kita tahu bahawa di antara kerja jahat orang Yahudi ni zaman sekarang ialah dia banyak buat excavation ataupun banyak gali terowong di bawah Al-Aqsa tu. Kenapa dia gali terowong? Kerana nak cari Haikal Sulaiman yang sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Tapi yang dijumpa, tolong pergi previous slide. Yang dijumpa adalah satu bangunan tambahan dekat bahagian utara pagar Al-Aqsa tu. Dan pagar itulah merupakan pagar tambahan, bukannya pagar asal. Kalau kita pergi slide seterusnya. Ini okey, seterusnya. Kenapa dikatakan macam tu? Kalau kita tengok, ini batu yang bahagian selatan, ini batu bahagian utara. Yang bahagian utara ni nampak macam baru kan? Yang belakang ni nampak macam batu lama. Ini ada tambahan. Ini kalau ikut kajian yang dibuat oleh Dr. Haitham Ar-Rutrud lah, bila mana dia buat kajian saintifik pun dia mendapati bahawa batu tu memang batu yang lama. Stone, gambar stone. Dan orang Yahudi juga berjaya untuk menemui satu bilik kecil di dalam pagar Al-Aqsa tu, yang mana dikatakan bilik itulah dijadikan tempat untuk memotong batu, untuk dijadikan sebagai kompleks tambahan kepada pemerintah Umayyad. Okey, jadi jelas bagi kita bahawa yang bangunan tambahan di utara tu itu adalah bukannya Al-Aqsa, tapi adalah yang bangunan tambahan sajalah. Itu bangunan bid'ah.
Okey. Faham mudah. Okey, seterusnya tak apa, tak apa, ni skip. Okey, kesimpulannya, bangunan sebenar Al-Aqsa adalah seperti mana yang boleh dilihat di garis putus di atas. Cuba pergi. Okey. Yang dikatakan Al-Aqsa tu hanya sampai di sini saja. Hanya sampai di sini saja. Dia memang desainnya sama dan sejajar dengan Kaabah. Okey, seterusnya. Ini gambar runtuhan pagar Al-Aqsa lah semasa Nabi Muhammad Isra' di sini dan semasa Sayyidina Umar masuk. Inilah dia bentuk dia. Seterusnya. Lepas ni kita nak tengok gambar saja. Skip. Okey, satu perkara yang menarik lagi. Kita tahu bahawa yang membina Kaabah dan Al-Aqsa adalah orang sama, iaitu Nabi Adam. Satu fakta yang menarik lagi ialah hebatnya Nabi Adam. Dia membina Al-Aqsa, pagar ini betul-betul menghadap ke arah selatan. Apa yang ada kat selatan sana? Ada Mekah. Dalam Mekah ada Kaabah. Orang kata hebatnya Nabi Adam, walaupun tak ada GPS, tak ada satelit yang seumpamanya, tapi pembinaan itu betul-betul menghadap di antara satu sama lain. Next slide. Okey, ini gambar pagar Al-Aqsa dan ini pula adalah gambar Kaabah kalau diperbesarkan. Tengok hebatnya desain Nabi Adam ni. Dia memang menghadap ke arah Kaabah. Kaabah memang macam ni bentuknya. Kaabah memang begini bentuknya. Kita pun tahu bahawa semasa zaman awal syariat Islam pada zaman Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dia sembahyang menghadap ke arah Al-Aqsa. Walaupun sembahyang ke arah Al-Aqsa, tapi kena ingat bahawa Nabi Muhammad tak pernah sembahyang di belah sini. Nabi Muhammad tak pernah sembahyang kat belah sini. Tapi Nabi Muhammad sepanjang dia tinggal kat Mekah, Nabi Muhammad hanya sembahyang kat sini saja. Maknanya kata walaupun dia menghadap ke arah Al-Aqsa, dalam masa yang sama dia pun menghadap ke arah masjid yang dibina kembali oleh datuk nenek moyang, iaitu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kena ingat bahawa sepanjang kehidupan Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad tak pernah sembahyang di sini, tak pernah membelakangi Kaabah. Tapi dia menghadap ke arah kedua-dua rumah suci ini. Sehinggalah ke zaman hijrah, bila mana Nabi Muhammad hijrah, Madinah kat mana? Madinah kat atas. Kita tengok kat edis ni. Pada waktu inilah bila mana tinggal kat sini, Nabi Muhammad rasa tak seronok. Pasal apa? Bila sembahyang menghadap ke arah Al-Aqsa, kenalah membelakangi Kaabah. Lalu berlakulah peristiwa, ditambah pula dengan orang Yahudi yang mengejek dan menyindir Nabi Muhammad. Lalu berlakulah peristiwa pertukaran kiblat. Yang mana masjid tempat tukar kiblat tu ada lagi zaman sekarang. Masjid tu memang nampaklah kiblat lama kat belakang, kiblat baru dekat depan. Okey, masjid kiblat. Okey, seterusnya. Skip. Okey, jadi kita dah lihat dengan jelas lah bahawa desain Kaabah dan Al-Aqsa ni adalah sama berdasarkan petunjuk-petunjuk dan penemuan-penemuan arkeologi yang kita tunjuk tadi. Seterusnya. Okay, ini pula adalah gambar plan Kaabah kalau kita tengok plan yang moden sekarang. Saya sempat tengok dalam Kaabah. Tengok dalam Kaabah dan saya nampaklah ada 3 tiang dalam Kaabah. Saya sempat tengok tu masa buat haji. Kebetulan time dia buka tu adalah beberapa pembesar-pembesar negara yang nak masuk dalam Kaabah. Ada orang kata masuk dalam Kaabah ni kalau pandang atas nampak kerajaan langit. Tak pasti betul. Tapi saya nampak kat atas tak nampak apa-apa pun. Ada yang kata buta lah, hilang ingatan lah kalau tengok atas. Tapi saya rasa tak betul lah. Tu benda-benda yang ditambah je dalam agama. Jadi itulah hikmahnya ada reformasi agama dekat Arab Saudi ni. Kalau tak, saya berpandangan bahawa Arab Saudi akan menjadi pusat syirik nombor 1 kat dunia ni. Contohnya dekat Kaabah dan dekat Masjid Haram ada satu tiang dinamakan tiang jin. Tiang jin. Kalau ikut nenek saya tu, arwah nenek saya berkali-kali dah, berbelas kali buat haji. Dia pernah juga pergi ke Al-Aqsa. Dia first trip yang pergi buat haji, naik kapal laut. 2 bulan ke 3 bulan baru sampai. Jadi kena bawa periuk gas. Gas tu kena bawa kan. Naik kapal. Jadi dia sempatlah ke dalam Al-Aqsa. Dia pun cerita kat saya dekat Masjid Haram ni ada satu tiang nama tiang jin. Barang siapa yang memeluk tiang tersebut dan berjaya untuk menemukan kedua-dua tangannya, maka dapatlah dia jin untuk menjadi khadam bagi dirinya. Ini kepercayaan orang Melayu pada waktu tersebut.
Dan tiang tu, kebetulan masa saya buat haji dan saya buat umrah, adalah orang lama, orang Thailand, orang Patani lah, yang tunjuk kat saya kedudukan tiang. Dia adalah dekat Masjidil Haram. Siapa nak try boleh lah. Saya try peluk pasal tiang tu memang besar, memang tak boleh peluk punya. Memang tak boleh peluk. Tapi tak tahu lah, kata ada orang yang boleh peluk dan nampak khadam. So, bagi saya tu bohong lah. yang khayal pada zaman tersebut. Sehinggalah ada reformasi agama pada yang dibawa oleh Muhammad bin Wahab. Walaupun adalah benda-benda lain yang berlaku selepas itu, tapi at least kota Mekah dan Madinah telah pun berjaya diselamatkan daripada banyak amalan khurafat. Okey. Ini Kaabah. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, bahawa Kaabah ni di-extended lah sampai ke Hijr Ismail. Siapa yang semayang ke Hijr Ismail tu, okey, biasanya kita tengok orang yang semayang ke Hijr Ismail ni menghadap ke arah sini kan? Nanti kalau ada peluang lah, kalau ada peluang masa Hijr Ismail ni, sebenarnya kita boleh nak semayang menghadap ke arah mana pun. Faham tak? Kita boleh semayang, sekali kita nak semayang mana? Menghadap ke mana? Pasal kita lah berada dalam Kaabah. Hijr Ismail ni kalau kita nak, kita belagak lah, kita kononnya alim agama kan, tahu hukum, selain lah semayang menghadap belah sana, kalau berani lah. Tapi memang betul saya mana benda tu dibolehkan dalam agama. Sama juga kalau kita semayang dalam Kaabah yang kita faham sekarang sebagai Kaabah as it is kan. Nak menghadap mana? Nak menghadap mana? Tak ke pening jawab. Menghadap mana? Sama juga ketika mana Nabi Muhammad diisrakan ke Masjid Al-Aqsa. Pada waktu tersebut Nabi Muhammad bersemayang kepada para anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad tidak diriwayatkan ke arah manakah Nabi Muhammad menghadap ketika bersemayang. Pasal ketika itu Nabi Muhammad memang berada di kiblat, di Masjid Al-Aqsa. Jadi tak kisahlah nak menghadap ke arah mana. Jadi saya cabarlah kepada siapa yang buat umrah sini ataupun yang ada doktor-doktor sini, doktor-doktor kat sini, sepatutnya duit-duit yang dapat, kata kalau jadi konsultan dapat 250 euro kan setahun. Masya-Allah banyaknya, 250,000 euro kalau jadi konsultan. Masya-Allah banyaknya. Tapi tak pernah tanam azam untuk buat haji, itu masalah sikit lah. Jadi cuba tanam azam. Kalau kerja kat sini ni, engineer, banyak engineer sini. Kalau kerja sini cuba tanam azam untuk buat haji. Jadi kalau buat haji tu cubalah buat berani semayang kat Hijr Ismail ni menghadap ke arah orang. Ustaz, apa kawasan yang 2.5 kita sekarang 1.5 yang kat Bucu tu? Di Bucu mana? Yang petak-petak bukit bawah tu. Ni saya kurang pasti, saya tak pasti. Saya tak pasti. Okey. Seterusnya okey, sekarang kita akan tengok gambar-gambar lain yang mana turut akan mendedahkan kepada kita gambar Dome of the Rock, gambar bagaimana keadaan Al-Aqsa pada waktu tersebut. Ini pada Jerusalem, the City of Jerusalem ketika mana Nabi Muhammad masuk ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Seterusnya. Tekan saya. Okey, Nabi Muhammad dilaporkan, okey, Kaabah Mekah ke arah sana kan. So ni adalah selatan ni. Ke arah selatan, okey. Nabi Muhammad dilaporkan masuk dalam Al-Aqsa ni daripada pintu belah sini. Pintu mana ni? Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai south west. Kalau nama Melayu bawah kiri lah, ni bang. Apa bawah kiri apa? Barat daya. Okey, Nabi Muhammad dia naik buraq, haiwan tunggangan ya, masuk ke situ dan seterusnya lagi. Bila mana Nabi Muhammad masuk ke sini, Nabi Muhammad bawa dia punya haiwan tunggangannya, dia parking kat sini. Yang mana tempat parking buraq ni dinamakan sebagai dibina satu bangunan dan namanya adalah Masjid Buraq. Masjid Buraq. Okey. Seterusnya. Ini adalah Masjid Buraq. Seperti mana yang saya sebut tadi, Masjid Buraq ni adalah juga sebahagian daripada Masjidil Aqsa. Dalam pagar tu macam-macam masjid ada. Kat bawah tanah, kat bawah bukit tu macam-macam masjid ada, macam-macam ruang untuk kita bersemayam dalam sempadan Al-Aqsa tu. Okey, ni Masjid Buraq. Seterusnya. Sekali lagi. Apabila Nabi Muhammad parking kat sini dan setelah mana bersembahyang dengan para nabi dan juga para rasul yang lain, Nabi Muhammad pun bergerak ke sini untuk step yang seterusnya, iaitu untuk dimi'rajkan, dinaikkan ke langit. Okey. Di Quwwatus Sakhra ni adanya satu batu yang kalau kita
selalu sangat surf internet ni, orang kata batu tu batu terapung kan. Batu terapung. Ada yang email gambar tu kat saya. Dekat sebelah batu tu nampak terapung. Lepas tu nampak kawasan tanah lapang. Lepas tu kat sebelah batu tu ada kereta. Pelik kan, macam mana kereta boleh masuk kat sini kan. Jadi dia kata batu tu betul-betul terapung. Dan siapa, kalau orang perempuan yang mengandung, kalau lalu bawah batu tu akan keguguran. Nanti kita tengok betul ke tak betul. Saya akan masuk, kita akan masuk nanti dalam Dome of the Rock ni. Tapi yang pentingnya batu tu lah kalau betul. Sebenarnya dia bukit. Batu bukit. Batu tu lah tempat Nabi Muhammad dinaikkan ke langit. Okay. Tetapi kena ingat juga bahawa di kawasan ini dataran yang tinggi sikit lah. Ini dataran rendah. Ini Masjid Qibli, Mekah ke. Ada dua lagi kubah. Ini kubah of ascension ataupun orang panggil kubah tu silsilah. Dome of chain. Yang ni dome of ascension. Kubah naik ke langit. Dome of the Rock. Silap. Jadi dome of the chain, kubah tu silsilah. Ini pula ada satu kubah lain dinamakan sebagai dome of ascension ataupun Kubatul Mi'raj. Walaupun namanya Kubatul Mi'raj, ada sebahagian orang tempatan yang mendakwa Nabi Muhammad naik ke langit ikut kubah ni, ikut batu ni. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat adalah Nabi Muhammad naik Mi'raj daripada kawasan ini. Seterusnya, ini adalah gambar Kubatul Mi'raj lah. Gambar Dome of Ascension dalam bahasa Inggerisnya. Seterusnya, skip lagi. Okey. Ini pula adalah gambar bagaimana Sayyidina Umar membebaskan Al-Aqsa. Ada yang kata Sayyidina Umar masuk ikut gate ni, Babul Khalil, Gate of Hebron. Bukannya Bandar Hebron tapi Gate of Hebron. Lalu Sayyidina Umar pun pergilah ke bangunan ni, bangunan Holy of Sepulchre, berjumpa dengan Patron Sophonios, solat asar di sebelahnya dan sebagainya. Dan ada pula pendapat kedua kata Sayyidina Umar masuk masuk ikut pintu utama ni, iaitu Gate of Amud ataupun Gate Tiang. Gate inilah yang saya sebut sekarang ni dikuasai oleh orang Yahudi. Ini kawasan pertama orang Yahudi. Dan kawasan kedua adalah di sini, di kawasan Western Wall. Ini adalah kawasan penempatan orang Yahudi dah aman. Okey, seterusnya. Bila mana Sayyidina Umar dah selesai menunaikan solat asar sini, apa yang Sayyidina Umar buat ialah dia bersama dengan beberapa sahabat lain, termasuklah Ka'ab bin Al-Ahbar yang merupakan bekas pendeta Yahudi yang tahu seluk-beluk agama Yahudi. Dia pun masuklah ke dalam Masjidil Aqsa. Kena ingat bahawa pada waktu tersebut Masjidil Aqsa adalah kosong. Yang ada hanyalah bucu pagarnya saja. Lalu Ka'ab bin Ahbar pun mencadangkan kepada Sayyidina Umar supaya buat masjid dekat kat sini. Kerana dalam agama Yahudi, kawasan ini dianggap sebagai the holiest of holy. The holiest of holy, betul ke? Tempat suci yang paling suci lah. Tempat suci yang paling suci. Tapi Sayyidina Umar dia refuse. Kerana dia kata engkau ni Ka'ab bin Ahbar masih terikut-ikut dengan ajaran agama lama kamu. Lalu apa yang Sayyidina Umar buat ialah Sayyidina Umar buatlah masjid di sini. Kenapa buat ke sini? Pasal inilah tempat yang paling hampir dengan tempat Mekah, hampir dengan Kaabah, paling menghadap ke arah Kaabah. Itu je reason ni. Dengan sebab itulah kawasan ini yang dibinanya Dome of the Rock. Kawasan ni sebenarnya dikuasai oleh muslimat. Bukan muslimat conquer lah. Tapi kalau waktu semayang raya, biasanya muslimat semayang kat sini. Kenapa muslimat semayang kat sini? Pasal muslimat kan semayang kat belakang. Itu yang jawapannya. Kalau muslimat semayang kat depan, muslimat semayang kat sini lah. Okey, seterusnya. Ni gambar Omar Assurance of Safety yang saya sebut tadi. Seterusnya. Lepas ni nak tengok gambar je. Kesimpulan pun tadi kita dah buat. Seterusnya. Ni gambar lain lah yang boleh kita lihat. Masjid Qibli menghadap ke arah Kaabah. Masjid Qibli ni turut dikenali oleh orang tempatan sebagai Jami' Al-Aqsa. Ini saja dikenali sebagai Jami' Al-Aqsa. Adapun yang Masjid Al-Aqsa tu adalah merujuk kepada semua kawasan yang berada dalam pagar. Dalam pagar. Yang bangunan tambahan tu adalah pagar belah sini atau bangunan tambahan. Okey. Jadi nampak dekat sini pun nampak tinggi sikit kan. Pasal dia memang kawasan berbukit. Ni bukit, sebelah sana tu adalah bukit. Ini pula adalah Masjid Qibli.
Dan nampak tak dataran lapang? Dataran lapang ni dikatakan sebagai Wailing Wall ataupun Western Wall, di mana tempat orang Yahudi orang kata mengantuk ke kepala dia lah, menangis kat situ. Di antara yang pernah pergi situ ialah Roman Abramovich, iaitu pemilik kelab Chelsea. Lepas ni jangan sokong kelab Chelsea, sokonglah Pahang FC ke, Selangor FC ke. Okay. Seterusnya Arsenal pun jangan sokong. Okay, seterusnya ini Jami' Al-Aqsa. Kita tengok gambar saja. Ni dia memang nampaklah daripada kawasan lapang. Inilah bentuk dia. Dia ada beberapa arch kan. Beberapa arch. Seterusnya ni gambar ketika mana solat raya lah. Kalau kita tengok ni gambar ni, fotografer dia ambil di atas Dome of the Rock, yang mana belah depan sana ni Masjid Qibli. Belah depan ni memang kos orang lelaki. Tengok perempuan sembahyang kat belah sini. Seterusnya lagi. Lepas ni kita ada gambar saja. Seterusnya ini dah ada gambar Jami' Qibli. Seterusnya skip. Ini gambar Jami' Qibli. Macam saya sebut tadi bahawa dia ada dia punya arch dia, pintu masuk tambah sini. Semasa zaman Amawiyah, zaman Umayyad, dia ada dua lagi tambahan di sini, bangunan tambahan. Dua di sini dan dua di sana. Tetapi oleh kerana dengan sebab gempa bumi, bangunan itu telah pun roboh dan tinggal ini saja. Okey, seterusnya skip. Okey, lagi. Ni gambar ketika solat tu lah. Nak tengok orang-orang Arab Palestin macam ni lah, muka dia makcik tu. Muka orang Palestin. Okey, seterusnya. Jadi kita tengok orang yang sembahyang kat dataran. Itu adalah orang Arab yang turut dapat pahala kerana sembahyang dalam masjid. Walaupun dia sembahyang di luar masjid, tapi oleh kerana sempadan dan location ni adalah sempadan Al-Aqsa, maka dia dapat reward sembahyang dalam masjid juga. Okey, lagi seterusnya. Okey, skip. Okey, ni di dalam Jami' Qibli, di dalam Jami' Al-Aqsa. Kita ni sepatutnya kita kena kita dah kenal di manakah Al-Aqsa sebenarnya, maka tak nak kena hadirkan rasa cinta kita lah pada bangunan ni. Masalah kita ialah kita dilarang daripada masuk ke dalam negara Israel kerana dalam pasport kita tertulis tak boleh masuk Israel. Dan Yusuf Al-Qaradawi pun pernah mengeluarkan fatwa bahawa umat Islam tak boleh nak masuk ke dalam Palestin. Kerana apa? Kerana nak masuk dalam Palestin kita kena bayar jumlah yang agak tinggi. Jadi tak dibenarkan untuk kita masuk ke dalam Palestin kerana bayaran untuk dapat visa masuk ke dalam Israel tu akan digunakan oleh orang Israel untuk membunuh orang-orang dan kanak-kanak Palestin. Jadi lebih baik tak payah pergi lah. Dia pun orang set pejuang Islam ni, kalau tengok badan orang Melayu ni, dia senyum je. Pasal orang dia gagah perkasa. Orang Melayu ni kecil-kecil. Dia kata tak payahlah. Buang masa lah kata. Lebih baik kita berjuang kat Malaysia kan. Okey. Dekat dalam Jami' Qibli ni, dia banyak orang kata chandelier lah, ataupun banyak lampu kristal. Kerana ada dalam satu riwayat yang lemah. Dia kata riwayat yang palsu yang menyatakan fadilat siapa yang menerangi Al-Aqsa maka baginya akan dapat sekian-sekian. Itu riwayat palsu lah. Pasal tu dah ramai orang pada zaman dulu yang khususkan sumbangan ataupun derma kepada Al-Aqsa dikhususkan untuk beli lampu. Untuk dapat pada menerangi Al-Aqsa. Termasuklah juga di antara orang yang pernah bagi chandelier ni kepada Masjid Al-Aqsa adalah kerajaan British. Dia pernah bagi satu chandelier lah yang mahal. Okey, seterusnya. Ni di dalam Jami' Qibli. Kalau gambar Kaabah, gambar Masjid Nabi dah biasa kita tengok dah. Tapi Masjid Al-Aqsa ni tak pernah. Susah kita nak dapat capaian untuk masuk dalam masjid ni kan. Jadi inilah gambar dia. Kita tengok sajalah. Okey, seterusnya. Ni gambar. Tengok arch ni. Arch ni dia mewakili arch pintu luar tu lah. Kita dalam tu pun dia ada arch juga. Okey, seterusnya. Ini pula ada tempat Bilal ataupun tempat muazzin sembahyang biasa kat atas ni. Okey, dia sembahyang kat atas ni macam Masjid Nabi jugalah. Jadi dia repeat balik takbir yang disebut oleh imam. Imam tu Allahu Akbar, dia pun menjerit kuat-kuat Allahu Akbar. Saya pun kurang pasti kenapa ada amalan macam tu. Sedangkan mikrofon ada dan speaker ada. Kalau zaman dulu mungkin justify lah. Zaman sekarang saya tak pasti kenapa masih repeat lagi. Mungkin nak ikut sunnah para sahabat ke, Allahu Akbar. Tapi kurang pasti. Tapi bangunan ni memang ada di dalam Jami' Qibli. Seterusnya.
Ni dia punya mihrab utama dia. Tempat paling di hadapan. Dia punya bangunan ni memang cukup indah, cukup lawa. Mihrab utamanya. Dan di sebelah ni, mana kata di belakang tiang, tengok ada mimbar. Ini mimbar baru. Sebelum mimbar baru ni diletak, ada satu mimbar yang dinamakan sebagai mimbar Nuruddin Zinki. Ada yang kata mimbar Salahuddin Al-Ayyubi. Nanti kita akan tengok macam mana bentuk mimbar tu dan apa sejarah mimbar tu. Okay, seterusnya. Ini pula gambar dia punya dom dari dalam. Memang cukup cantik lah. Cukup cantik. Okey, seterusnya. Sekarang kita dah selesai Jami' Qibli, dah selesai Masjid Qibli, dah selesai Jami' Al-Aqsa. Sekarang kita nak tengok Dome of the Rock lah, ataupun Qubatus Sakhra. Tengok dia punya bangunannya pun cukup berkilauan kan. Kuning keemas-emasan, ataupun sebaliknya. Dan tengok di sebelah sana. Di sana, ini kawasan berbukit. Dan kalau perasan, nampak tak ada gereja? Gereja ni bukan gambar ciptaan manusia tak, ni gambar betul ni. Ada yang kata, ustaz ni gambar tipu ni pasal ada outline terang kan. Ni gambar betul. Memang dekat bukit Zaitun tu, Mount of Olive tu, ada gereja yang dikuasai oleh fahaman ortodoks belah-belah Eropah Timur ni, termasuk Rusia lah. Tu gereja dia lah, design dia pun macam tu. Kalau potong salib tu nampak macam masjid kan. Okey, seterusnya. Ini pula adalah gambar Dome of the Chain ataupun Qubatus Silsilah. Yang mana gambar ini, bangunan ini terletak betul-betul sebelah dengan gambar bangunan Dome of the Rock. Dikatakan bahawa Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan yang buat Dome of the Rock adalah Abdul Malik bin Marwan. Ada pun anaknya, pengganti kepada Abdul Malik bin Marwan Ibn Sulaiman, dikatakan gemarlah untuk berehat di sini dan gemar untuk mengeluarkan arahan pentadbiran negara daripada Dome of the Chain ini. Dan ada yang kata kenapa dibuat Dome of the Chain ini ialah supaya menjadi model kepada pembinaan Dome of the Rock. Dibuat yang kecil dulu, model kecil dulu, baru dibuat yang besar. Okey, seterusnya. Ini gambar Dome of the Rock pada waktu malam. Kalau tanya orang Arab Palestin, mereka akan menyatakan bahawa bangunan yang paling cantik dekat muka bumi ini adalah Dome of the Rock. Rakan saya, dia boleh ceritakan setiap arch ni ada falsafah dia, ada berapa bilangannya. Dia merujuk kepada bilangan minggu dalam setahun, bilangan hari dalam seminggu, berapa bulan. Dan adalah falsafah pembinaannya yang dibuat pada zaman Abdul Malik bin Marwan. Dan di antara arkitek yang turut menyumbang kepada bentuk Dome of the Rock ni, antaranya adalah orang Yahudi dan orang Kristian. Bukannya orang Muslim semata-mata, tapi orang Kristian pun memberikan idea macam mana nak membina Al-Aqsa pada zaman Abbasiyah pada waktu tersebut. Kena ingat, Holy of Sepulchre ni nak cerita macam mana hebat dan terbuka Islam dengan agama lain. Holy of Sepulchre, kunci gereja tersebut sampai sekarang bukannya orang Kristian pegang, tapi yang pegang adalah orang Arab Muslim yang diserahkan sejak daripada zaman Sayyidina Umar lagi. Mak kata orang Kristian bila tengok keadilan Sayyidina Umar, dia bagi kepercayaan kepada Tamim Ad-Dari, salah seorang pada sahabat Nabi, dan keturunannya untuk memegang kunci Holy of Sepulchre, gereja utama bagi agama Kristian yang terletak dalam Pekan Lama Jerusalem tu, tempat Sayyidina Umar ditawarkan untuk sembahyang. Jadi sampai sekarang kunci itu masih ada di tangan orang Islam. Seterusnya. Okey, ini gambar yang biasa kita tengok kan. Saya pun masa mula-mula ingat yang ini adalah Al-Aqsa, inilah the only Al-Aqsa. Saya pun confuse juga bila tengok gambar ni. Pasal apa? Orang bersembahyang membelakangi masjid. Kalau betul ini masjid masa zaman Tarikah tu, kita faham kenapa orang dia sembahyang membelakangi masjid ni. Kecil sangat ke masjid ni sampai belakang dia tak ada space kan. Jadi rupanya ini hanyalah sebahagian saja daripada Al-Aqsa. Seterusnya. Okay, skip lagi. Ini gambar orang Arab Palestin lah. Di belakang sana tu boleh nampak Dome of the Rock. Next. Okay, next. Ini gambar makcik. Kita tengok banyak makcik-makcik lah sembahyang kat area ni pasal dia letak kat bahagian belakang ataupun bahagian tengah kan. Dan memang biasanya muslimat lah yang bersembahyang di luar, di sekitar dataran ni dan juga di dalam Dome of the Rock. Saat ini kita akan masuk Dome of the Rock ni macam mana dalamnya. Kita akan tengok adakah batu tu terapung atau tidak. Seterusnya. Ini gambar Dome of the Chain dan juga Dome of the Rock, memang letak bersebelahan antara satu sama lain. Seterusnya. Skip lagi. Ini gambar yang mencetuskan intifadah kali kedua lah, bila mana
Ariel Sharon masuk pada tahun 2001, 2002. Lebih macam itulah dia masuk. Memang teruk lah, kata tidak menghormati rumah ibadat orang Islam. Kerana bagi Ariel Sharon, kawasan itu adalah kawasan yang paling suci lah dalam agama Yahudi, the holiest of holy. So ni lagi dan lagi. Teruskan lagi. Sekarang kita nak masuk dalam lagi. Tengok je lah lagi. Okey, ni dah nak masuk dalam dah. Ni dah dekat-dekat dah masuk dalam. Ni betul-betul di dalam. Okey, kalau kita tengok dalam Dome of the Rock tu dia memang berbentuk bulatan, berbentuk oktagon lah lebih kurang. Bentuk bulatan. Seterusnya. Tengok dia punya binaan dia pun juga cantik. Dia punya design lampu dia juga cantik. Dan kita masuk ke dalam Dome of the Rock tu, kita akan masuk kata ground floor dan di bawahnya ada basement. Ataupun kita masuk first floor, di bawahnya ada ground floor. Faham lah? Mak kata kita masuk ni karpet, tengahnya ada ruang kosong yang mana kita boleh tengok bukit ataupun batu yang kalau ikut mitosnya terapung tu. Kita akan tengok sekejap lagi. Terapung tak terapung. Okey, ni sekeliling Dome of the Rock. Bawahnya adalah bukit tempat Nabi Muhammad naik ke langit seterusnya. Sebelum tu kita tengok belah atas dulu, kita tengok dia punya dome dia dulu daripada dalam. Ni gambar dome dia. Orang kata lebih cantik daripada dome Jami' Qibli. Seterusnya. Memang cukup cantik. Dibuat dengan mozaik dan kita boleh naiklah dekat sini. Ni kat atas, sebelah atas. Kita boleh naik kat sini dan siapa yang naik kat sini bolehlah tengok batu kat bawah tu ataupun batu bukit kat bawah tu. Nampak ni kita masuk kat sini tadi. Khayal lah, khayal. Dan bendanya berbentuk pusingan. Di tengah-tengah tu kosong dan boleh tengok bukit tersebut. Itulah dia batu tempat Nabi Muhammad naik ke langit. Okey. Boleh gambarkan? Boleh kan? Okey, seterusnya. Ni kalau kita tengok batu tu dari dekat, mak kata batu tu sebenarnya tak terapung pun. Dan dia adalah sebahagian daripada bukit. Sebahagian daripada bukit. Gambar seterusnya. Ni kalau kita pergi ke basement, ke bawah sana, memang dia adalah sebahagian daripada bukit. Seterusnya. Jadi siapa yang kata dia terapung atau orang perempuan mengandung gugur kalau lalu bawah ni, tu tipu lah. Okay, next. Ini kereta rentas. Seterusnya. Okay, kalau kita tengok dia punya plan daripada satellite view dia, kita akan tengok kalau kita masuk di mana-mana entrance Dome of the Rock ni, kita akan masuk dia punya ground floor dulu, kemudian ada tangga lah ke bawah, entrance to the cave kat bawah sana. Dan kat bawah tu memang ada satu musola yang kita boleh semayang lah kat sebelah batu tu atau bukit tu. Nampak dia berbentuk macam ni. Ini batunya. Dan ada bilik lah kat sini. Biasanya bilik ni yang kontrolnya akhwat ataupun muslimat. Pasal memang muslimat dalam banyak masa dia orang bersemayang kat Dome of the Rock. So skip memang. Okey, seterusnya. Okey, inilah dia. Seluar sini dari Masjid Al-Aqsa. Kita dah tengok bangunan satu persatu Al-Aqsa ni. Jadi kita kena faham bahawa semua yang ada dalam pagar ni adalah Al-Aqsa. Pokok tu pun adalah Al-Aqsa juga. Okey, skip seterusnya. Okey, jadi kita kena ketahui sebagai umat Islam, Al-Aqsa ni sebagai tanah suci ataupun masjid yang ketiga ranking dia dalam agama Islam. Masjid ni memang menjadi sasaran serangan Yahudi sekarang. Kerana apa? Bagi agama Yahudi, mereka menyatakan bahawa Haikal Sulaiman dibina di atas tapak Al-Aqsa. Jadi dengan sebab itulah mereka banyak untuk buat excavation di bawah Al-Aqsa tu. Kalau kita tanya kawan-kawan Palestin yang berasal daripada masjid tersebut, mereka akan kata kalau semasa mereka sujud, mereka akan dengar bunyi orang ketuk-ketuk kat bawah tapak dia orang. Dan ini menyebabkan kita kena rasa bimbang lah. Kerana dah lah banyak lubang kat bawah tu, dah lah banyak terowong kat bawah tu. Al-Aqsa pula, macam saya sebut tadi, terletak di kawasan gempa bumi. Jadi kalau berlaku gempa bumi dekat kawasan Masjid Al-Aqsa tu, at any time Al-Aqsa boleh roboh dengan mudah. Okay, jadi kita kena mengetahui lah betapa bahayanya sekarang Al-Aqsa ni kerana kejahatan yang dilakukan oleh Zionis. Okay, seterusnya.
Ini pula adalah gambar yang merupakan propaganda Yahudi lah. Ini bangunan yang mereka nak bina, Haikal Sulaiman yang mereka nak bina di atas runtuhan Al-Aqsa. Dan banyaklah gambar-gambar lain yang mereka buat sebagai propaganda. Ini masjid ataupun dia punya sinagog dia, kuil yang dicadang untuk dibina di atas tapak Dome of the Rock. Next. Ini propaganda dia. Dia nak ambil tanah Al-Aqsa ni seterusnya. Okey, skip. Ini semua dia punya propaganda lah. Dan ini pada tahun 1967, ketika mana tentera Zionis masuk ke dalam Al-Aqsa ni, seperti mana Ariel Sharon masuk dalam Al-Aqsa. Tengok betapa sombong dan angkuh ni mereka. Diorang ni dah non-Muslim kan. Lepas tu buat perangai tak senonoh pula tu depan Masjid Al-Aqsa, berpeluk-peluk dengan perempuan. Padahal dalam agama mereka tak boleh buat macam ni. Kira ni tentera yang fasik ni. Okay, seterusnya. Ni gambar asal Salahuddin punya mimbar ataupun Nuruddin Zinki, mimbar Nuruddin Zinki. Sebenarnya mimbar ini dibuat semasa Nuruddin Zinki berada di Damsyik. Okey, kerajaan Zinki dia berkuasa di Damsyik, di Syria. Okey. Sebelum berjaya untuk membebaskan Al-Aqsa di selatan Syria, Nuruddin Zinki dah dapat hidu dah kemenangan. Lalu apa yang dia buat ialah dia membina satu mimbar yang mana beliau berhasrat nak bawa mimbar ni sebagai simbol kemenangan, simbol kegagahan jihad mereka ke dalam Al-Aqsa bila mana dah berjaya memerintah Al-Aqsa lagi. Tapi Zinki meninggal terlebih dahulu. Yang dapat kemenangan itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin Al-Ayyubi bawa masuk mimbar ni seperti mana yang diwasiatkan oleh Nuruddin Zinki ke dalam Al-Aqsa. Dan so ini adalah lambang kemenangan jihad. Ini lambang kemenangan jihad dan letaknya di dalam Masjid Qibli tadi. Tetapi seterusnya, apa yang berlaku ialah pernah pada tahun 69 tak salah saya. Seterusnya. Okey, tengok ada cubaan untuk membakar Masjidil Aqsa dan mimbar itu telah pun terbakar completely. Yang ada hanya base dia saja. Seterusnya. Nampak? Ini berlaku pada tahun 1969. Al-Aqsa telah pun cuba untuk dibakar. Dan banyaklah kerosakan yang berlaku, termasuk juga mimbar Salahuddin Al-Ayyubi, mimbar Nuruddin Zinki tersebut. Yang tinggalnya hanyalah seterusnya. Hanya dia punya tapak saja, ini saja yang tinggal. Nampak betapa jahatnya orang pelampau Zionis ni. Jadi kita rasa cukup kehilangan lah apabila simbol jihad kemenangan umat Islam ini telah pun dihapuskan oleh tentera Zionis. Okey, seterusnya. Ini gambar semasa dibakar tu. Okey, terus keep going. Ini pula gambar terowong yang ada di bawah Al-Aqsa ni. Terowong tu sebahagian ni dijadikan tempat mereka beribadat, sebahagian dijadikan tempat pelancongan. Okey. Dan of course dia punya entrance tu memang dikawal oleh tentera Zionis lah. Orang Yahudi yang tinggal di dalam pekan lama Jerusalem tu, seorang Yahudi dijaga oleh 2 orang tentera Zionis. Tentera dia lagi ramai daripada orang Arab, nampak? Kalau nak keluar beli rokok sekalipun dekat depan rumah dia, dia kena runcit. Kalau nak keluar pergi dari runcit tu, kena dikawal oleh 2 orang Yahudi. Oleh 2 orang tentera Zionis, nampak? Sebab pasal itulah tentera Zionis ni berada di mana-mana saja di dalam pekan lama. Ini gambar yang diambil oleh salah seorang pemimpin gerakan Hamas lah. Nama Syekh ni adalah Syekh Raid Salah, salah seorang pemimpin Hamas, yang mana saya amat mengagumi lah kajian-kajian beliau ni. Dia seorang ahli akademik, seorang syekh. Pasal tu saya bagi nama anak saya Raid juga, iklan. Dia nampaklah dia menemui lah beberapa terowong yang digali oleh Zionis. Okey, seterusnya. Ini di antara terowong ni. Ini pula adalah gambar Western Wall, Wailing Wall, tempat dia menangis, orang Yahudi menangis. Yang mana seterusnya, kalau kita tengok dia itulah di kubah Masjid Qibli tu. Memang sebelah menyebelah. Sebelah menyebelah. Ini cara diorang beribadat lah. Okey, seterusnya. Sikit lagi. Jadi apa tindakan yang boleh kita lakukan? Kesimpulannya kita pun tahu apa masalah yang berlaku di Gaza sekarang ni. Maka nak tak nak, sepanjang masa kita kena membekalkan doa lah kepada sahabat-sahabat kita di Gaza. Dan juga kena mendoakan agar sahabat-sahabat kita, terutama daripada Al-Murabitun fi Sabilillah,
Of course daripada gerakan Hamas, dikurniakan kekuatan dan pertolongan daripada Allah SWT. Saya menganjurkan kepada ikhwan dan akhwat semua supaya kalau tengok dalam YouTube dan internet, cuba search Dr. Azam Tamimi punya interview dengan Hard Talk. Kena tengok tu macam mana beliau berjaya untuk justify kan betapa Hamas itu berada dalam landasan perjuangan yang sebenarnya. Dan dia justify itu bukan semata-mata daripada perspektif agama saja, tapi daripada perspektif kemanusiaan. Mak kata orang Arab Palestin sebagai penduduk asal, dia bertanggungjawab untuk mempertahankan tanah air mereka. Kalau nak kompromi pun, kompromi ini membabitkan ada satu pihak yang kena stop. Mak kata di antara Hamas dan Israel sekarang kena ada satu pihak yang stop dulu. Jadi siapa yang kena stop dulu? Yang kena stop dulu ialah orang yang menceroboh. Kalau orang masuk rumah kita, takkan kita nak stop tindakan kita nak mempertahankan rumah kita tak? Mestilah orang yang menyerang kena stop. Jadi selagi mana Israel masih berlaku zalim, selagi itulah kita kena faham bahawa hanya gerakan Islam sajalah yang boleh untuk membela Palestin. Dan seperti mana dalam sejarah yang sudah saya bentang panjang lebar tadi, sejarah membuktikan bahawa hanya semasa pemerintahan Islam sajalah Palestin hidup dalam aman dan damai. Nampak? Itu penting kita ketahui fakta sejarah. Kemudian of course kita kena infak. Kena banyak bagi sumbangan kepada sahabat-sahabat kita, terutamanya daripada Gaza. Kalau nak bagi sumbangan tu saya cadangkan, kalau kat UK ni, bagilah kepada NGOs yang terbukti setiap penny yang kita bagi ni akan sampai kepada orang yang sebenarnya. Bukannya sampai kepada kerajaan Fatah ke dan sebagainya. Sampai kepada orang yang suffer. Bukannya sampai kepada pihak yang tidak berkenaan. Kemudian of course kena boycott lah produk Zionis. Banyak produk Zionis yang kita kena boycott. Tapi kadang-kadang tak termampu lah kita boycott. Jadi buat mana yang sekadar yang termampu saja. Dia ada slide lain lagi yang mungkin ikhwan akhwat pun dah saya tengok kot. Apakah ada produk-produk Yahudi dan produk Zionis. Yang kita boycott tu bukannya semata-mata dengan sebab suku-suku nak boycott je. Tapi ada sebab kenapa kita boycott. Kita tahu bahawa berdasarkan fakta, mereka banyak memberikan sumbangan kepada migration Yahudi daripada seluruh dunia ke dalam Al-Aqsa, membeli peluru untuk memberdayakan kanak-kanak Al-Aqsa dan sebagainya. Jadi kita kena memainkan peranan untuk memboikot. Kalau isytiharkan mobile phone masing-masing, mungkin lebih separuh daripada kita pakai headphone yang mana brandnya menyokong Zionism. Nokia pakai Sony Ericsson, selamat setakat ni. Okay. Tapi of course lah, kita tak boleh lari. Kesimpulannya mana yang kita mampu kita buat lah. Mungkin ada yang tertanya juga, apalah sangat yang kalau kita beli Coca-Cola contohnya, beli Coca-Cola ni harga dalam sen-sen je. Kalau beli kat Poundland ni, sepound dapat 4 kan, dapat 4 tin, lebih kurang macam tu lah. Jadi apalah sangat sepound yang dapat dekat Israel untuk dibelikan untuk memerangi umat Islam kat sana. Ini soalan nakal yang selalu kita main-mainkan dalam pemikiran kita. Dengan sebab itulah kita kena tahu balik sejarah. Sejarah, sebagai contohnya sejarah burung hut-hut. Tahu kan sejarah burung hut-hut? Jangan tahu nyanyi, tanya sama itu hut-hut saja. Sejarah burung hut-hut ni semasa Nabi Ibrahim dibakar, walaupun ada kata kisahnya kisah Israeliat, tapi kita ambil pengajaran daripada kisah ni. Burung hut-hut ketika mana Nabi Ibrahim dibakar, apa yang dia buat ialah dia ambil air dengan menggunakan paruhnya dan cuba untuk padamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim tu. Kita fikir logik, apalah sangat air yang sedikit tu yang boleh memadamkan api yang marak membakar Nabi Ibrahim? Apa sangat? Tapi kesan daripada tindakan burung hut tu adalah, yang pertamanya burung hut ni dijamin masuk syurga. Dijamin masuk syurga. Dan of course burung hut ni glamour lah. Okay. Dia berbeza dengan cicak. Cicak yang mana semasa Nabi Ibrahim dibakar, apa yang cicak buat? Dia pergi tiup. Cicak ni adalah kecil je. Dia tiup pun kita tak terasa kadang-kadang. Pernah rasa? Okey, kalau dia tiup pun of course kita tak terasa dan tak boleh dah nak menambahkan lagi api yang marak membakar Nabi Ibrahim tu. Tapi kesan daripada tindakan cicak ni ialah jadi bahan bakaran api neraka nanti. Selain daripada kita ni sunat, bukannya semata-mata harus saja, tapi sunat untuk kita ni membunuh cicak, kerana dia dikategorikan sebagai haiwan yang banyak membawa mafsadah. Okey, haiwan yang banyak membawa kerosakan. Kita tanya diri kita lah, nak jadi cicak ke nak jadi burung hut? Okay. Kita duk tanya apalah sangat satu sen ni, come on lah. Banyak lagi produk lain. Perfume sebagai contohnya, kita suka pakai perfume yang dibuat
oleh Zionism ataupun dibuat di Amerika Syarikat, tapi syarikat tu membantu kepada Zionism. Pakai brand apa sebenarnya? Hugo, apa lagi? Isytihar, perfume masing-masing. Sedangkan di sana banyak juga alternatif lain. Banyak alternatif lain. Kalau kita pergi kat masjid kat East London Mosque ni, ada jual Jannatul Firdaus, 1000 bunga. Pakailah yang glamour tu, 1000 bunga. Okey. Pakai yang tu. Banyak alternatif lain. Dan macam-macam lagi lah. Kalau orang lelaki ni macam shaver, banyak yang dibuat oleh Yahudi kena jaga baik-baik. Orang perempuan pun terutamanya banyak barang kosmetik yang membantu oleh Yahudi. Makanan segera contohnya. Mentang-mentang lah KFC ada yang halal kat London ni. Betul ke? McDonald. Oh. Betul-betul McDonald ada yang halal kat London ni. Bersemangat nak makan yang McDonald halal. Maklum dah biasa kat Malaysia kan. Jadi teringin pergi London ni, tinggal kat McDonald. Jadi semasa makan Mac apa saya tadi? Mac apa-apa lah, Mac filet ke, Mac apa ke, Big Mac ke, okey. Bayangkan masa kita makan tu, cuba bayangkan gambar kanak-kanak yang dibedil dan ditembak oleh orang Zionis. Jadi kena ingat macam tu lah. Walaupun kita ni semangat kecil, tapi insya-Allah ada ganjarannya dan ada bantuannya kepada sahabat-sahabat kita di Palestin sana. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu saja pemutaran saya. Dah direct panjang ni, sepatutnya kita berhenti tentatively pukul 4 4.30 termasuk Q&A kan? Q&A start 4.30. 4.30. Jadi cukuplah sekadar itu saja. Lepas ni boleh kot kita buka perbincangan. Sebenarnya ada slide lain kita nak tunjuk pasal produk-produk yang membantu Zionis ni. Tapi saya kira sahabat-sahabat semua dah well informed dah pasal produk-produk tersebut. Tak perlulah kita tunjukkan satu-satu. Kerana takut tak pakai, tak beli apa-apa pula nanti kat UK ni. Okey, saya minta maaf di atas segala kelemahan dan kekurangan. Lepas ni boleh kita berbincang kalau nak tanya pandangan ataupun nak beri pandangan yang berbeza ke, dipersilakan. Aku Nur Muhammad Tasawwur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 1 jam lebih kita perkataan ini berdiskusi, berbincang secara mendalam tentang Al-Aqsa, timbul gambar-gambar, dan saya rasa rakan-rakan pun seronok sebab jarang kita mendapat peluang begini. Dan saya jangka ramai yang mempunyai soalan-soalan yang tidak ditujukan kepada Ustaz tentang Palestin, tentang Al-Aqsa, tentang isu-isu semasa pun. Saya harap Ustaz boleh komen sikit kot, InsyaAllah. Boleh ya Ustaz? Jadi saya buka kepada soalan. Kita nak ambil 3 soalan, Ustaz jawab serentak ataupun satu-satu? Satu-satu. Okey, satu-satu insyaAllah. Ya, Cik Firdaus. Assalamualaikum Ustaz, saya ada 2 soalan. Yang pertama, Ustaz kata tadi sempadan politik sekarang Palestin ialah di Gaza dan juga di tebing barat. So Masjid Al-Aqsa sebenarnya yang 4 segi yang Ustaz tunjuk tadi tu, dia dalam mana Ustaz sekarang? Dia dekat West Bank, tebing barat. Kan saya tunjuk tadi. Boleh tak pergi ke dah pergi ke mana? Ya. Kalau kita boleh picture balik peta saya tadi kat tebing barat tu. Okey, lagi. Satu lagi. Okey. Tak pergi sebelum ni kot, sebelum. Okey. Masjid Al-Aqsa ni terletak di sini. Okey, yang putih ni adalah political Palestine sekarang ni. Sebenarnya tak panggil negara pun. Dia tak boleh issue pasport. Pasport pun dia panggil pasport Israel ataupun pasport Jordan. Dia hanya PA saja, Palestinian Authority saja. Ini Gaza, di tebing barat. Masjid Al-Aqsa tu terletak kat sini. Terletak betul-betul di sempadan. Di sempadan. Yang mana kat sini lah mereka buat apa orang kata tembok pemisah sekarang. Tembok Berlin kat negara Arab. So Masjid Al-Aqsa terletak sini. Kalau kita pergi next slide. Okey, yang dinamakan satu lagi, yang dinamakan the Old City of Jerusalem tu, ni pagarnya. So kawasan Yahudi adalah di sebelah sini, di sepadan sini. Saya pun kurang pasti sangat. Rasanya di straight sampai ke atas ni lah. Gambar ni tak jelas sangat. Mana kata orang Islam menguasai dah belah kanan, belah timur, belah timur. Itulah ada istilah
East Jerusalem and West Jerusalem. Kalau East Jerusalem ni majoritinya adalah orang Islam. Adapun West Jerusalem, di sini dah letaknya negara haram Israel. Negara haram Israel. So bila orang dah masuk semayang Ustaz, kenapa dia tentera yang menjaga walaupun Biasalah pasal dah pada ketika mana PLO dia dapat kuasa untuk memerintah Palestin. Mereka ni hanya ada 5 portfolio saja yang diberikan, yang mereka ada kuasa. Kesihatan, pendidikan, tapi keselamatan dan hal ehwal dalam negara tak dapat kat mereka. Jadi pasal itulah mereka sebenarnya tak ada hak untuk pegang senjata dan tak ada hak untuk mengawal. In fact, walaupun ini secara teorinya adalah milik orang Islam, tapi mereka kuasai. Tentera mereka boleh masuk dan tentera mereka boleh halang, boleh tutup gate ni. Kerana apa? Majoriti daripada gate ni sekarang ni diduduki oleh orang Yahudi. Okey. Okey Ustaz, satu lagi. Masjid ni sekarang macam masjid kat mana-mana lah, kira 5 waktu orang sembahyang lah sekarang kan. Kadang-kadang je bila ada berlaku ketegangan, Israel dia buat blok, buat sekatan jalan raya. Negara Israel sekarang dan Palestin, dia negara yang paling banyak pos kawalan. Nak masuk tu kena sekat, nak masuk beberapa meter lepas tu kena sekat lagi. Termasuk juga sempadanan dengan pagar lama ataupun pagar pekan lama Jerusalem. So dia punya maintenance masjid tu Ustaz, mana dia orang dapat duit sekarang? Dia ada Wizaratul Awqaf dia ataupun Kementerian Wakaf dia, Bawah kerajaan Palestin. bawah PA. Tapi kebanyakan of course orang tempatan je yang buat pun. Dan satu lagi Ustaz, kan kalau satu lagi Ini kedua terakhir ni. kan kerajaan yang merintah sekarang Hamas Ustaz kan? No, Bukan. Hamas adalah kerajaan yang dilantik oleh rakyat Oh. menerusi saluran demokrasi yang dianggap oleh pemerhati sebagai pilihan raya paling adil pada waktu tersebut. Tak pernah pilihan raya paling adil lah, melainkan di Palestin. Mereka menguasai tepi barat dan pusat pemerintahan mereka di Ramallah. Tapi kebanyakan pemimpin Hamas berada di Gaza, di belah sana. Sepadan dengan Mesir, di belah sana. Jadi mereka dikenakan sekatan sampai tahap nak bersidang dalam dia punya House of Commons, dalam parlimen itu. Mereka terpaksa buat style video conference. Faham? Betapa zalimnya Israel. Itu semua untuk melumpuhkan pentadbiran. Masa zaman Yasir Arafat, masa zaman Abu Mazin, dia orang bebas nak pergi mana-mana, tak ada masalah. Ustaz, saya ni soalan Ustaz. Ustaz. Tadi Ustaz ada kata waktu kerajaan Nabi Sulaiman, Palestin di dia punya climax ketamadunan dia tu. Boleh jelas sikit Ustaz? Kenapa Ustaz kata masa tu dia punya zaman climax ketamadunan? Dia dimulakan dengan Nabi Daud itu sendiri. Dikatakan gemilang tu kerana apa keistimewaan Nabi Daud? Baca besi. Dia ada besi lagi suara sedap. Okey. Nabi Daud ni dikatakan suaranya sedap sampai tahap bila mana dia berzikir dan kata menyanyi lah, bernasyid. Makhluk-makhluk lain turut bernyanyi bersama dengan Nabi Daud. Jadi dengan sebab itulah makhluk-makhluk ni bila mana Nabi Sulaiman naik, di antara mukjizat Nabi Sulaiman ni ialah dia menguasai kerajaan manusia dan kerajaan jin. Pasal dia orang dah suka lah dekat ayah dekat Nabi Daud. Jadi diteruskan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman ni kekuatan dia seperti mana saya sebut tadi, jin bersama dengan dia. So dia ada banyak perkara yang tidak boleh dibuat oleh manusia, tapi boleh dibuat dengan bantuan jin. Okey. Dan dalam masa yang sama ialah kerajaan Nabi Sulaiman ini berjaya untuk buat kerjasama, bergabung dengan kerajaan Yaman. Jadi cuba bayangkan dari seluruh geografinya, ketika mana belah utara kuat dan mereka bergabung dengan selatan, itu adalah satu empire yang cukup besar pada waktu tersebut. So begitu. Kerana itulah dikatakan bahawa orang Yahudi pada zaman Sulaiman dan pada zaman Nabi Daud adalah merupakan zaman kegemilangan, ketamadunan mereka. Tapi itu adalah Yahudi yang beriman. Yahudi yang beriman lah. Bani Israel yang beriman. Okey. Ada soalan lain? Ustaz, Ustaz kata apa, lingkungan yang ditinggal oleh Nabi Adam tu yang kecil yang besar. Oh, ini pagar ni. Pagar Al-Aqsa. Ini dah ni pagar Al-Aqsa. Ini dia. So yang besar siapa yang buat? Yang besar ni saya tak pasti siapa buat. Terima kasih. Di luar pengetahuan saya. Tapi dia berpagar juga. Orang kata ini pagar Al-Aqsa. Ini orang kata the old city of Jerusalem.
Siapa yang buat saya minta maaf lah. Kena buat kajian lagi. Bagaimanakah PLO pada asalnya ditubuhkan untuk kiranya sebagai membebaskan orang Palestin dan akhirnya sekarang ni menjadi ketika ini sekarang. Dan apakah dia punya political timeline yang berubah? Kronologi dia. Secara ringkas lah apa menyebabkan Okey, secara ringkasnya Yasir Arafat ni dia punya asas perjuangan dia adalah perjuangan berasaskan nasionalisme, dan front utama yang ataupun approach utama yang diguna pakai oleh Yasir Arafat adalah dengan front ketenteraan. Jadi sehinggalah ke 1 tahun yang saya lupa tahun berapa, bila mana dah asyik bergaduh sangat, asyik berkonflik sangat di antara Israel dan juga orang Fatah ni. Apa yang dibuat ialah mereka menubuhkan PLO lah. PLO yang mana tujuannya di antara lain untuk memastikan yang mereka ni menjadi wakil kepada kerajaan boneka Yahudi di negara haram Israel tersebut. Dia punya detail sejarahnya saya tak hafal sangat, tapi begitulah lebih kurang. Okey, minta maaf jawapan tidak memuaskan saya tahu. Ada soalan ni? Ustaz, apa update baru berkenaan dengan Greater Israel kawasan Greater Israel Syria, tersebut? Okey. Egypt dan sebagainya? Seperti mana yang saya sebut tadi, di antara strategi yang dimainkan oleh orang Yahudi sekarang ni ialah mereka cuba untuk menguasai kawasan-kawasan geografi dan kawasan strategik di sekitar semenanjung, di sekitar Palestin atau sekitar Israel tu. Jadi apa yang dia buat, slowly dia cuba untuk merampas tanah dan perkampungan orang Arab, termasuk orang Arab Badui. Kalau pergi ke peta yang sebelum ni lah, previous slide, lagi satu lagi. Mereka dah kuasai sini. Ini dulu adalah milik orang Arab semata-mata. Ini kawasan padang pasir, adalah kebun sikit-sikit, tapi mereka kuasai ini. Dan dengan sebab itulah mereka cuba untuk menyerang selatan Lebanon. Jadi itulah strategi yang mereka lakukan. Dan mereka juga cuba untuk mereka, of course, dengan Jordan mereka ada link yang baik, dengan Mesir pun mereka ada link yang baik. Dan ketika mana Iraq diserang oleh Amerika Syarikat dan British pun, mereka banyak bagi support kepada ketenteraan Amerika Syarikat dan juga British itu sendiri. Jadi itu strategi yang mereka buat lah. Setakat ni of course dia punya perkembangannya, mereka sentiasa lah untuk melakukan permusuhan dengan orang Arab Palestin. Itu kot yang saya boleh komen. Lain? Ya. Yang saya tadi ahli pendapat Ustaz lah. Ustaz sekarang ni banyak orang memberi cadangan untuk apa menyelesaikan konflik antara Palestin dan Israel. Ada yang kata macam contohnya Hamas fight for supaya yang refugee daripada tahun 1948 Tamarik dan sebagainya. So kita sebagai mata-mata luar, apa stand kita? Contohnya ada orang yang against humanity je, ada orang yang against Palestinian punya partition, ada yang just against the war. So apa kita sebagai Malaysian, kalau Ustaz sendiri lah, pendapat Ustaz, apa stand kita yang kita mahukan daripada Israel atau apa yang kita tekankan daripada kerajaan British? Okey, yang pertamanya apabila merujuk kepada kerajaan British, stand kita sebagai Muslim Malaysia, Muslim yang berada di luar Palestin ialah nak tak nak kita kena seolah-olah macam sedikit sebanyak menyalahkan perjanjian Balfour itu sendiri, deklarasi Balfour, yang mana dengan deklarasi Balfour itulah menyebabkan lakunya perpecahan seperti mana yang dapat kita lihat sekarang ni. Dan dalam masa yang sama, untuk memastikan yang Islam tu boleh menang dekat Palestin, maka nak tak nak pegangan stand kita ialah stand sebagai seorang Muslim yang faham status tanah suci ini daripada perspektif agama kita. Bukannya semata-mata dari sudut kemanusiaan saja. Tapi semangat yang kita nak lahirkan adalah semangat berdasarkan kefahaman kita betapa ini adalah hak milik orang Islam, hak milik kita bersama, yang kita boleh kongsi dengan agama-agama yang lain. Itu stand kita. Dan dengan sebab itulah saya amat setuju dengan pandangan Dr. Azam Tamimi, yang mana beliau justify menyatakan bahawa tindakan ketenteraan yang dibuat oleh Hamas itu adalah satu perkara yang justifiable
daripada sudut kemanusiaan. Kerana apa yang mereka buat adalah mempertahankan kampung-kampung mereka, cuba untuk mengembalikan hak tanah mereka dan seumpamanya. Cuma apabila kita bersama-sama berdialog dengan non-Muslim, maka isu kemanusiaan itu perlu dipakai lah. Of course sekarang ni media dikuasai oleh Zionis. Mak kata fakta-fakta berkaitan Palestin ini sering dikelabui lah. Sering dikaburi kebenarannya dengan media-media yang dikuasai oleh Zionis. Jadi nak tak nak, peranan kita, stand kita kena menyokong lah segala tindakan yang dilakukan oleh Hamas, sama ada tindakan itu bersifat tindakan approach yang bersifat aman ataupun muwajah silmiah, seperti mana yang mereka menang semasa pilihan raya pada tahun 2005 kan, pada tahun 2005, ataupun semasa mereka berhadapan dengan muwajah secara harbiah, secara pertempuran, ataupun kita kena sokong. Itu pandangan saya. Menjawab soalan. Ada apa pandangan saudari? Okey, kalau ada soalan dan pandangan lain. Ya. Ustaz nak tanya soalan. Yang pertamanya ialah kita tahu bahawa pada skala UN, United Nations, mereka telah melakukan draft untuk mengatakan penentangan mereka terhadap tindakan Israel kepada benteng Gaza. Tetapi kita semua sedia maklum bahawa draft itu telah di-overrule oleh kuasa veto Amerika. Jadi kita yakin bahawa macam mana kita pusing mana pegang UN ni, kita akan dapat mencapai solusi untuk kewandian Israel disebabkan oleh kuasa veto Amerika yang memang akan sokong Israel. Jadi mungkin rata-rata di kalangan orang Muslim kita akan lihat peranan OIC sepatutnya yang sebenarnya boleh diperkembangkan lagi, ataupun apa sebenarnya yang OIC boleh lakukan sebenarnya kepada isu ni. Jadi mungkin Ustaz boleh berkongsi, mungkin bukan satu benda yang definitif, tapi mungkin boleh berkongsi sebenarnya OIC ni kalau kita mainkan peranan dia dengan sebaik-baiknya, apa sebenarnya yang boleh lakukan kepada manfaat Palestin itu sendiri. Itu soalan pertama. Yang kedua ni ialah Anda sekarang nak saya nak clarification tentang Temple of Solomon yang dikatakan tu. Adakah ini berkait dengan surah Al-Baqarah tentang peristiwa Nabi Sulaiman dia menyimpan kitab-kitab yang berkenaan dengan ahli-ahli sihir yang harut-marut semua tu? Ataupun kisah lain? Saya nak jawab yang kedua tu, pasal jawapannya ringkas je. Tidak. Tidak. Yang pertama, saya berpandangan kalau kita nak memperjuangkan isu Palestin ini luar daripada sudut agama, okey, dari sudut kemanusiaan, sepatutnya yang perlu dilihat adalah Liga Arab itu sendiri. Liga Arab, yang mana kita tahu bahawa sekeliling Palestin ni, jiran mereka adalah orang Arab. Mesir, kemudian Jordan, Syria. Tetapi apa yang dibuat, seperti mana kita lihat sekarang ni, Mesir pun dia tak boleh nak bagi bantuan sangat kepada Palestin. Tak boleh nak bagi bantuan ni, of course, kerana mereka ada perjanjian dengan pihak musuh. Okay. Sama juga dengan Jordan. Kalau kita ada kawan dengan orang Jordan, kalau ada sahabat-sahabat yang klik dia ataupun classmate dengan orang Jordan, cuba tanya pandangan orang Jordan terhadap orang Palestin, dia akan pandang orang Palestin ni sebagai orang yang hina lah. Sebagai orang hina. Ini perspektif yang berjaya ditanamkan oleh pihak musuh kepada orang Jordan terhadap orang Palestin. Sedangkan orang Arab Palestin ni adalah orang yang Rasulullah jamin sebagai manusia-manusia yang sentiasa berjihad. La tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi qa'imin wal aduwwihim zahirin. Berikut macam itulah hadisnya. Bila ditanya di manakah mereka ini yang bersifat sentiasa ada perjuangan mereka ni, Nabi Muhammad kata fi Baitul Maqdis wa aknafihi, di Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Mak kata orang Palestin ni sebenarnya adalah orang yang amat hebat dari sudut semangat jihadnya. Dan inilah yang dibuktikan ketika mana Nuruddin Zinki, okey, bila mana tentera Krusid berjaya untuk menawan Baitul Maqdis, di antara analisa yang disampaikan oleh para ulama tersebut ialah sebab kekalahan tu ketika mana ramai ulama-ulama tidak membicarakan pasal jihad. Mereka hanya bicarakan pasal soal tasawuf saja. Mereka hanya bicarakan pasal soal furu' fiqh saja. Tapi jarang di antara mereka membicarakan pasal soal jihad. Dan inilah yang diasaskan oleh Syekh Ali Tahir As-Sulami, yang hidup pada zaman tentera Krusid memerintah Baitul Maqdis, dan beliau menggagaskan bahawa penyelesaian utama kepada masalah kalahnya umat Islam pada tentera Salibiyah ni adalah dengan cara kembali kepada jihad. Lalu dia tulis satu buku
yang khusus mengenai jihad semata-mata. Jihad di bumi Baitul Maqdis. Jadi inilah dia perkara yang sepatutnya dimainkan. Daripada perspektif kemanusiaan, sepatutnya Liga Arab yang berperanan. Dan daripada perspektif keagamaan, sepatutnya OIC yang berperanan. OIC mereka ada kuasa sebenarnya. Kalau nak buat seperti mana orang kata kelab Kristian dalam EU ni. EU ni orang kata kelab Kristian. Mereka kan Turki je yang baru nak jadi, itu pun masalah itu dan ini. Maka kata EU dia ada kuasa ketenteraan dia tersendiri dengan NATO dan seumpamanya. Dan umat Islam boleh bergerak dengan lebih jauh, hanya sekadar daripada buat seminar, buat conference, buat ucapan dan sebagainya, hanya menyampaikan pandangan. Sebenarnya mereka boleh buat dengan lebih jauh lagi. Dan nak hantar tentera, pengaman, nak hantar tentera bukannya selepas peperangan tamat. Okay. Kalau hantar selepas peperangan tamat, saya pun boleh pergi. Okay. Tapi nak hantar tentera, nak sebagai sumbangan jihad kepada umat Islam, kena hantar semasa peperangan itu berlaku. Ini masalah yang tak boleh ditangani lah oleh OIC. Of course, in fact kalau kita berada di kalau Islam benar-benar memerintah OIC pun, ketika mana dia punya theoretical framework telah disediakan sempadannya apa OIC itu bergerak, sukar sebenarnya untuk kita untuk bertindak. Pasal itulah banyak tindakan yang boleh dilakukan sekarang ni adalah tindakan yang mana daripada perspektif kemanusiaan dia agak bersifat militan, agak bersifat keganasan. Dan itulah yang terpaksa, jalan yang terpaksa diambil oleh Hamas dan juga gerakan-gerakan Islam yang lain. Tapi itulah masalah awareness di kalangan umat Islam ni, dia agak lemah. Bahkan dikatakan kadang-kadang orang Syiah pun banyak membantu Palestin, terutama daripada Selatan Lebanon, daripada gerakan Hizbullah. Mereka pula yang bersama-sama untuk menyokong perjuangan Hamas dan juga perjuangan menegakkan Islam, menghalau Yahudi keluar daripada Israel. Jadi ini permasalahan kita lah. Mak kata bagi saya bukan semata-mata OIC saja. Memang OIC tu dah gagal lah, kerana dah ada limitation bergerak OIC tu disediakan oleh pihak musuh macam mana. Kita pun tahu apa sejarah OIC ni kan. Di antara yang menjadi arkitek kepada OIC ni sendiri adalah orang yang cuba untuk membina negara sekular dekat Malaysia. Gambarnya mungkin ada kat sini, kat belakang saya. Minta maaf. Tapi itu realiti yang berlaku. Mana kata selagi mana ada sempadan gerak kerja OIC ni, selagi itu kita tidak boleh memberikan bantuan jihad ketenteraan kepada pihak Hamas. Okay. Dan lebih daripada itu lagi, of course, bila mana ada sistem veto dalam UN, selagi itu kita tak boleh buat apa. Sebenarnya apa yang dibuat sekarang ni hanya cakap kosong, memang satu benda yang impossible. Melainkan Hamas memang terpaksalah bertindak sedemikian rupa. Takkanlah kita nak jadi macam setengah fahaman Syiah, terutama Ja'fari, dan juga of course majoriti Syiah yang lain. Dia hanya mengharapkan bila mana Imam Mahdi turun, barulah Islam akan menang. Jadi kerja dia hanya menunggu je lah. Kerja dia hanya menunggu saja. Bila Imam Mahdi turun, baru dia nak selamatkan Al-Aqsa. Jadi ini satu benda yang kena mungkin daripada satu sudut yang positif, ianya boleh lihat pada satu benda baik. Maka kata kita nak akan bersungguh-sungguh menjadi pembantu kepada Imam Mahdi. Tapi daripada satu sudut yang lain pula, kita kena berhati-hati supaya tidak melahirkan pejuang-pejuang yang hanya mengharapkan kepada ramalan saja, ramalan langit saja. Tapi ramalan itu perlu disusuli dengan usaha kita. Seperti mana Sultan Muhammad Fatih yang membebaskan kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Fatih ni, dia tahu hadis Nabi yang kata nanti akan ada satu khalifah yang mana tenteranya baik, rajanya baik, rakyatnya baik, yang mana mereka inilah yang akan membebaskan kota Konstantinopel. Sebelum Sultan Muhammad Fatih membebaskan kota Konstantinopel, berapa ramai khalifah-khalifah sebelum itu yang cuba untuk menawan Konstantinopel, tapi mereka tak berjaya. Walaupun mereka cubalah untuk menepati kriteria orang yang rajanya baik, rakyatnya baik, tenteranya baik. Tetapi hanya semasa zaman Sultan Muhammad Fatih sajalah beliau berjaya untuk menepati syarat tersebut, menepati kriteria tersebut, sehingga kan diriwayatkan ketika mana Sultan Muhammad Fatih dah habis berperang, ketika mana nak buat solat Jumaat pertama di Konstantinopel tu, dia tanya kepada semua tenteranya, dia tanya 3 soalan. Yang pertama sekali, siapakah di antara kamu yang sejak balik tak pernah tinggal semayang? Sila berdiri. Tak ada siapa yang berdiri. Sila duduk, semua berdiri. Dia suruh duduk. Tak ada seorang duduk. Tanya soalan kedua, siapakah di antara kamu yang sejak daripada akil balik
tidak pernah meninggalkan solat nawafil, solat qabliyah ataupun ba'diyah. Sebahagian duduk, sebahagian tak duduk. Tapi bila ditanya siapakah di antara kamu sejak balik yang tak pernah meninggalkan solat malam, semua tentera dia duduk, melainkan dia seorang saja yang berdiri. Maknanya kata dia adalah raja yang baik. Tenteranya of course baik, dan rakyatnya pun adalah rakyat baik. Jadi sama dengan kaedah, dengan teori kemenangan di Palestin ni. Banyak teori kemenangan di Palestin ni disebut dalam ramalan. Saya tak banyak sentuh lah pasal hadis-hadis ramalan ni. Bila akan naik Imam Mahdi, Nabi Isa pun tadi sentuh akan naik, akan diutuskan balik di Gate Lut di Palestin. Tapi dalam usaha untuk kita menunggu kehadiran Nabi Isa, Mahdi dan juga hawari-hawarinya yang lain, maka kita kena berusaha bersungguh-sungguh lah. Jadi itu pandangan saya, yang mana kita tak nak kena sokong lah apa saya tindakan yang dilakukan oleh Hamas. Mereka lebih tahu urusan mereka di sana. Kita boleh dah bagi pandangan, tapi at the end mereka lebih tahu dengan realiti perjuangan yang sebenarnya. Apatah lagi kita disekat akses kita kepada media dan seumpamanya. Ada pandangan dan soalan lain? Saya nak minta pendapat Ustaz. Bagaimanakah pandangan Ustaz terhadap kelantangan Iran? Sebagai kita tahu yang Iran ni majoritinya Syiah lah, terhadap Zionis dan Israel. Adakah bermakna bahawa Liga Arab sudah tidak berminat untuk campur tangan urusan Ahli Sunnah wal Jamaah sendiri, sehingga menyebabkan Allah tukarkan kan ada dalam hadis kan, hadis ke yang kata Allah akan tukarkan daripada pemerintahan Islam daripada orang Arab sendiri kepada masa Turki, masa Turki lepas Osmaniyah. Dan adakah ini pada masa akhir zaman yang Allah akan menukarkan itu kepada bangsa yang kita kenali sebagai Syiah itu sendiri lah. Dia apa pandangan Ustaz sekarang? Ada dan juga stand Ahli Sunnah wal Jamaah mana kita disebabkan Liga Arab yang dah senyap. Adakah sekiranya Iran itu sendiri yang majoritinya Syiah ingin melancarkan ataupun kelantangannya terhadap Israel itu, adakah patut kita membantu dari segi akidah Islam yang sama, ataupun kita hanya menunggu sehingga Imam Mahdi turun? Yang pertamanya berkaitan dengan Syiah ni. Dengan Syiah ni kita kena bersatulah dari sudut fahaman politik. Mereka dia cuba untuk menegakkan daulah Islamiah dekat muka bumi ni. Maka itu dijadikan sebahagian daripada rukun Islam dia. Rukun Islam dia ada 6. Yang terakhirnya adalah untuk mendirikan sebuah negeri Islam, satu benda yang baik lah. Dan kita berkongsi itu sebenarnya dengan rakan-rakan daripada Syiah. Tapi kena ingat bahawa kalau nak tengok hadis ramalan yang lain, siapa tahu musuh Islam yang akan lahir daripada Iran, daripada Asfahan. Anda minta maaf, anda terlupa dia punya teks hadisnya. Tapi adalah sekumpulan pihak musuh ni yang akan lahir daripada Asfahan, yang mana mereka ni dibantu oleh Yahudi. Asfahan tu terletak kat Iran. Dan sekarang ni dalam parlimen Iran pun ada wakil Yahudi. Jadi kadang-kadang kita tertanya-tanya jugalah. Kita tertanya-tanya juga kenapa Iran ni kadang-kadang lantang. Contohnya dalam membantu gerakan Hizbullah mempertahankan satu Lebanon, mereka lantang banyak bagi sumbangan dan seumpamanya. Bahkan di Gaza pun dikatakan roket Izzuddin Qassam itu antara engineer adalah orang Iran, walaupun dinafikan oleh orang Hamas. Tetapi at the end of the day, kita perhatikan bahawa sukarlah benda ni satu benda yang sukar, kerana dia tidak akan bertemu dengan satu titik, dia tidak akan berakhir dengan satu titik pertemuan, tapi dia akan berakhir dengan perpecahan dari sudut akidah itu sendiri. Jadi kok macam mana pun, sebelum daripada kita nak menantikan perpecahan itu daripada menjadi lebih membara, ketika mana kita ada suara yang sama dengan Iran, so bagi saya tak ada masalah walaupun mereka berfahaman Syiah. Kalau daripada rakan-rakan yang contohnya Dr. Asri Zainal Abidin, bagi dia memang tidak setuju lah kalau kita ni bersama-sama dengan Syiah, sama Syiah Iran ke atau Syiah Hizbullah. Dan apatah lagi ketika mana Syiah di Iraq dia bertindak liar sikit lah dengan membunuh rakan-rakan Sunni, vice versa Sunni pun bunuh orang Syiah. So cuba bayangkan kalau benda itu berlaku juga di Palestin. Bagi saya benda
perkara ini, isu Palestin ini perlu dijuarai oleh Sunni. Kalau ianya di championkan, dijuarai oleh Syiah, kita akan lihat produknya seperti mana yang berlaku di Iraq sekarang. Ada kemungkinan ia berlaku sedemikian rupa. Walaupun dalam fakta sejarah membuktikan bahawa Syiah pernah mentadbir Baitul Maqdis pada zaman Fatimiyah. Okey, tetapi masa zaman tersebut dah Islam jatuh kepada Tentera Solid. Jadi walaupun Iran adalah merupakan kuasa politik Islam yang agak lantang sekarang dalam mempertahankan isu umat Islam, tapi kita hanya sokong dalam perkara-perkara yang bagi kita share bersama. Tapi tidak lebih daripada itu lah. Tidak lebih daripada itu. So pandai-pandailah kita letakkan sempadan. Ada lagi soalan-soalan? Mungkin kita boleh dalam 2 soalan lagi sebelum tutup majlis. Kalau tak lagi soalan, Ustaz, boleh tak Ustaz listkan 2-3 buku, sebab saya rasa ramai yang boleh tentang sejarah dan fakta Baitul Maqdis, Al-Aqsa dan Palestin sebagainya. Kalau Ustaz boleh listkan 2-3 buku sebagai bahan bacaan background. Okey. Kalau nak buku yang agak simple, okey. Saya showkan buku yang ditulis oleh kawan saya dalam bahasa Melayu. Faham tak bahasa Melayu? Gerakan Zionism mengancam umat Islam. Ni rakan satu batch dengan saya lah masa kat sekolah dan juga masa di Mesir dulu. Jadi buku ni lah bagi saya very easy untuk kita faham. Buku ni meliputi daripada semua zaman, daripada zaman awal sampailah ke zaman sekarang ni. Sebenarnya saya masih mencari-cari lagi fakta pasal PLO tu, pasal saya terbaca cuma tak ingat. Maklumlah kita ni banyak buat dosa, asyik terlupa. Ini buku yang pertama yang saya strongly recommend. Dalam ada pun penulisan dalam bahasa Inggeris pula. Kalau nak tahu pasal perang salib, boleh baca buku yang ditulis oleh Steve Runciman. Dia ada tulis buku pasal Crusaders tak salah saya. Steve Runciman, ataupun buku kalau nak memahami pasal perang salib daripada perspektif sumber-sumber Islam, perspektif agama Islam, maka kata Islamic sources, boleh beli buku yang ditulis oleh Carol Hillenbrand, C-A-R-O-L-E, Hillenbrand, H-I-L-L-E-N-B-R-A-N-D, Hillenbrand, yang bertajuk Crusaders from the Islamic sources atau Islamic perspective. Tapi bukunya agak mahal lah, kalau beli kat Amazon dalam 20 pound lebih. Tapi amat berbaloi. Bukunya agak bersifat unbiased, tapi dia ambil source tu daripada sumber-sumber kitab-kitab Islam. Carol Hillenbrand ni adalah perempuan lecturer di University of Edinburgh. Dia dapat award macam-macam lah daripada kerajaan Arab Saudi dan seumpamanya. Alternatively boleh juga baca buku yang ditulis oleh Karen Armstrong. Saya ni bagi nama-nama barat je. Karen Armstrong, tak apalah, tulis. Nama kawan Ustaz buku Melayu. Nama kawan saya ni Muhammad Hanif Ismail. Orang Sungai Pelik, orang Jawa. Gerakan Zionism mengancam umat Islam, diterbitkan oleh Pustaka Syuhada. Saya recommend buku ni pasal dia well structured lah, walaupun ada beberapa fakta yang tersilap sikit, tapi dia well structured. Buku Karen Armstrong ni bagi saya satu buku yang baik pula, kerana beliau lah yang mula-mula menyentuh pasal inclusive vision ni. Beliau argue yang semasa zaman Islam sajalah Baitul Maqdis itu hidup dengan aman dan damai di antara penduduknya. Tajuknya One City, Three Faiths, macam Three Faiths, Three Belief, Three kepercayaan, Three keimanan. Lebih macam itulah, One City, Three Faiths. So ini bagi saya adalah buku-buku yang baik sebagai asas lah kepada kita untuk memahami perbincangan pasal Palestin ini daripada pelbagai sudut lah. Saya to be honest, sejarah moden saya tak berapa khatam sangat. Pasal saya approach saya lebih kepada sejarah berdasarkan Quran dan Sunnah saja. Jadi itulah, kalau nak tanya pasal PLO tu saya tahu semasa membaca sajalah. Tapi bila dah makan kari kepala ikan, dia dah tengok tu ini, habis lupa. Okey, itu saja Pak. Okey, saya rasa itu saja daripada Ustaz. Daripada pihak penganjur, kami mengucapkan terima kasih kerana kesudian anda semua datang pada jauh bersama-sama kami pada petang ini.
InsyaAllah saya harap dan para penganjur harap kita dapat berkat, dapat ilmu pengetahuan, dan bukan ilmu saja. Ini sebagai satu landasan baru untuk kita bertindak. Ustaz dalam kesimpulannya dia kata, it is not enough for us to be here talking and discussing about this. What is more important is the action after that. Dengan itu saya tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.